dan juga seluruh warga UMK yang bersama-sama kita pada pagi ini. Okay. Right, kita ada dalam 2021 dan seterusnya akan bertambah daya partisipan kita. So, sebelum bermula, di sini terdapat beberapa pengumuman penting untuk perhatian bersama. Diminta hadirin untuk sentiasa memastikan mikrofon anda dalam mood senyap bagi mengelakkan gangguan dalam sesi yang sedang berlangsung. Tuan-puan boleh unmutekan kembali untuk bertanyakan soalan sewaktu sesi Q&A nanti. Okay. Tuan-puan juga boleh menggunakan ruangan chat untuk terus berinteraksi sepanjang sesi ini berlangsung. Kerjasama tuan-puan amat dihargai. Okay, saya mukadimah ya. Okay. Alhamdulillah, saya lihat kita ada Yang Mulia Raja Azlan turut bersama kita pada pagi ini. Terima kasih. Indah berbalam si awan petang, berawak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah ketemu kita dalam sesi syarahan pentadbir Universiti Awam untuk siri ke-7 yang dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Sumber Manusia Universiti Awam JKS MUA. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tajuk sesi perkongsian kita pada pagi ini ialah pentadbir dan teknologi penyampaian yang akan disampaikan oleh penceramah yang tidak asing lagi iaitu Yang Berusaha Tuan Wan Azli, Yang Berusaha Teknologis Wan Azli bin Wan Abdullah, Pengarah Pusat Komputeran dan Informatik UMK, merangkap Presiden Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas Pertisa Universiti Malaysia Kelantan. Okey, sebelum kita bermula dan kita bersama dengan penceramah, izinkan saya bacakan sedikit latar belakang beliau. Merupakan anak jati negeri Kelantan yang dilahirkan di Pasir Mas, Kelantan, mempunyai pengalaman hampir 19 tahun dalam perkhidmatan bermula 2002 di Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai pegawai teknologi maklumat. Seterusnya berkhidmat di Universiti Malaysia Pahang di beberapa jabatan iaitu Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi di bahagian aplikasi dan pembangunan sistem dan seterusnya di Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Kualiti sebagai Ketua Bahagian Pengurusan Data dan Kualiti selama hampir 3 tahun dan kemudian menjawat jawatan Timbalan Pengarah Pengurusan Strategik Data dan Kualiti. Dan pada Mac hingga Oktober 2016, beliau kembali berkhidmat di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai Timbalan Pengarah. Seterusnya, Tuan Teknologis Wan Azli bin Wan Abdullah memulakan perkhidmatan beliau di UMK sebagai Pemangku Pengarah Pusat Strategik Korporat pada 1 November 2016. Dari situ bermulalah journey Tuan Teknologis Wan Azli di UMK. Beliau berikutnya dilantik sebagai pengarah Pusat Strategik Korporat UMK bermula 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2019 dan bermula 3 Oktober 2019 sehingga kini. Beliau adalah pengarah di Pusat Komputeran dan Informatik UMK. Di sebalik pencapaian kerjaya, beliau juga pernah menulis beberapa buah buku teknikal, antaranya Jumlah, yang pernah menjadi rujukan ramai suatu ketika dulu, termasuklah saya. Merupakan sifu infografik yang dikenali ramai dengan nama pena beliau, Sifu Wawa. Okey, antara pencapaian penceramah kita setakat ini di UMK, beliau terlibat secara langsung dalam aktiviti-aktiviti universiti untuk mencapai autonomi universiti pada 5 Oktober 2018.
terlibat dalam transformasi Pelan Strategik UMK 2017-2020, Outcome Based Budget, OBB Pelan Strategik UMK 2018-2020, terlibat secara terus dalam tadbir urus ICT, accountability dan integriti, terlibat dalam gerakan penyelidikan, inovasi dan IP serta juga penglibatan dalam penerbitan dan kajian keusahawanan. Okey, sebelum bermula, saya suka ingin bawarkan kepada tuan-puan perjalanan program kita pada pagi ini. Kita akan bermula dengan slot pertama oleh teknologis Wan Azli, perkongsian beliau dari sudut kacamata pentadbiran. Kemudian ada sedikit commercial break dan diteruskan dengan slot seterusnya iaitu penguasaan teknologi. Sebelum kita akhiri dengan sesi Q&A dan juga sesi fotografi. Untuk itu, teruskan bersama kami sehingga ke akhir program ini. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, sukacita saya menjemput teknologis Wan Azli bin Wan Abdullah untuk memulakan bicara santai beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dipertemukan dalam sidang maya untuk slot yang dimaklumkan oleh Puan Suhaila yang saya hormati, selaku staf saya juga dekat Pusat Komputeran dan Informatik, yang saya raikan juga dia punya rakan-rakan, sahabat-sahabat daripada Universiti Malaysia Kelantan, Barisan Pentadbir, Barisan Pengurusan yang turut bekerjasama dengan jawatankuasa semua manusia Universiti Awam serta rakan-rakan UA yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi semoga kita dipermudahkan urusan sidang maya kita pada hari ini dengan tajuk yang ingin dikongsi, dengan tajuk yang ingin dikupas berkenaan dengan pentadbir dan teknologi penyampaian. Okay, sebelum saya lanjutkan kepada kupasan saya, ingin saya maklumkan bahawa saya ingin ucapkan terima kasih juga pada sahabat saya Yang Mulia Raja Azlan, bila mana dalam beberapa bulan lepas cuba intas dengan saya, memberi peluang kepada saya, beritahu bahawa hasrat beliau untuk saya berada di pentas sarahan pentadbir. Bila mana saya menerima panggilan tersebut dan hasrat beliau itu agak besar pada saya. Bila tambah lagi syarahan pentadbir. Tajuk syarahan, bila saya tengok dia punya tajuk-tajuk yang disampaikan oleh Barisan Pentadbir lepas, macam-macam tajuk ada. Baik dikupas dalam bentuk syarahan pendaftar, ada yang saya lihat dekat ni dipanggil syarahan perdana, ada yang panggil syarahan literasi, ada yang panggil syarahan lestari, macam-macam bentuk syarahan. Tetapi alhamdulillah hari ini saya cuba nak berada dalam sidang maya ini bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam bentuk yang santai tetapi sampai. Keyword dia santai tapi sampai. Bagaimana kaedah saya untuk menyampaikan, saya tak naklah membuka ruang dalam bentuk syarahan. Saya maklumkan kepada Ustia, saya maklumkan kepada Encik Syafiq dan juga Puan Moderator, Puan Suhaila. Saya kata kalau boleh saya nak berkongsi. Satu, saya nak berkongsi apa yang saya miliki. Apa pengalaman yang pernah saya lalui. Bukan bermaksud pengalaman itu menunjukkan kita hebat, tetapi pengalaman untuk diraikan bahawa apa yang saya berbuat, apa yang kami buat, apa yang anda buat, itu semua bergantung pada diri kita. Dan untuk memudahkan saya punya pembentangan atau perkongsian ini, saya menggunakan PowerPoint sebagai terarah untuk membolehkan saya menyampaikan dalam beberapa konteks lah. Jadi berbalik kepada apa yang ingin saya berkongsi pada hari ini, tajuk yang saya pilih adalah pentadbir dan teknologi penyampaian. Tajuk ini pada saya agak dekat. Satu, dari segi pentadbirnya sendiri, bagaimana saya berada dalam barisan pentadbiran,
diberi tampuk untuk meneraju pusat komputeran dan informatik, yang mana sebelum ini saya juga bertanggungjawab dalam mengawal selia atau mengkoordinasi pelan strategi universiti dalam usaha untuk mentransformasikan dan tahun 2000 di akhir tahun 2019 saya diminta untuk berada dalam barisan teknologi yang hebatlah sebagai ICT as enabler. Ada satu juga, saya mengambil satu tajuk yang baru saya lihat sebelum inilah saya pesertai yang disampaikan oleh pendaftar UMT. Tajuk dia agak menarik, diam tanpa bicara, yang mengupas tentang sumber daya insani. Itu dia guna pendekatan sumber daya insani. Tajuknya cukup menarik pada saya. Sebab apa? Sebab dalam tajuk dia yang dikupas oleh Tuan Haji pendaftar UMT, dia beritahu bahawa antara manusia dengan mesin, keperluan antara manusia dengan mesin, manusia ini kalau kita beri potensi, kalau kita bagi dia punya motivasi, kalau kita gilap dia punya potensi, ataupun kita bagi reward tanpa punishment dan sebagainya, saya rasa manusia melebihi segala-galanya berbanding dengan mesin tadi. Jadi konteks yang sama juga saya akan ceritakan bagaimana pentadbir itu khususnya kepada kita, itu manusia lah khususnya, dan juga teknologi. Bagaimana teknologi pada hari ini, sama ada teknologi itu membantu kita punya urus tadbir universiti, ataupun teknologi itu membantu khususnya kepada diri kita ataupun masyarakat dan juga komuniti. Okey, saya akan teruskan bicara saya ini dengan buka slide pembintangan supaya memudahkan kita berbincang dan kita berkomunikasi lah. Sekejap ya. Okey, boleh lihat di skrin nampak Boleh jelas Cik? Okey, ini yang saya akan bincangkan lebih kurang dalam 2 jam masa diberikan pada saya, mungkin kita akan tengoklah lebih kurang dalam 1 jam setengah atau sebagainya. Saya akan berbincang dari sudut pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia dalam kacamata saya bukan bermaksud saya akan menghuraikan tentang proses kerja dekat sumber manusia, tidak. Saya akan bincangkan bagaimana modal-modal insan itu, bagaimana kita konteks pentadbir harus mengambil peluang dan ruang untuk kita mengadaptasi dengan perubahan semasa. Kemudian di masa sama juga saya akan berbincang dari segi facts and figure ataupun dengan erti kata lain dari segi pengurusan strategik data dan juga maklumat supaya kita selalunya bila kita berhadapan dengan situasi, khususnya kalau nak buat pementangan untuk permohonan kelulusan cadangan suatu projek dan sebagainya. So perlu disokong oleh data dan juga maklumat. Supaya apa? Supaya kita nampak once kita invest ataupun kita nak belanjakan suatu ataupun nak beri satu kelulusan melibatkan sumber kewangan, kita akan lihat ROI, return of investment. Universiti akan tidak ralat untuk membuat suatu investment bila mana kita benar meyakinkan pihak pengurusan bahawa ini yang kita nak buat, ini yang kita akan pergi dan ini outcome yang kita akan hasilkan. Ini perlu dikuasai oleh pentadbir pada hari inilah. Seterusnya kita akan lihat dalam kacamata yang besar sikit, penguasaan teknologi digital. Benda ni bukan hari ini yang ingin saya kongsikan. Malahan benda ini telah pun berlaku pada tahun-tahun sebelum ini. Cuma sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar bahawa kita sebenarnya telah dihambat dengan pengurusan teknologi itu sendirilah. Bagaimana kita boleh menyesuaikan padan kehidupan kita, bagaimana kita boleh menyesuaikan dan dia punya operasi, teknikal dan sebagainya menggunakan teknologi untuk tujuan kebaikan. Dan pada masa sama juga kita akan lihat bagaimana keselamatan cyber pada hari ini. Apa yang peranan kita dalam memastikan bahawa tidak ada kebocoran maklumat, tidak ada pelanggaran hak dan etika. Dalam kita kata dalam ICT ini kita ada code of ethic. Etika yang harus kita patuhi, kemudian kita ada code of conduct ataupun code of control lah bagaimana kita boleh kawal teknologi itu. Mengambil contoh analogi mudah bahawa handset semua memang ada dekat diri masing-masing. Kalau tidak ada internet satu hari, kalau diberi pilihan antara makan dan internet, saya rasa internet itu dah jadi nombor satu. Tanpa internet kita tengok semalam semalam bagaimana Facebook, Instagram, WhatsApp dia punya down sekejap dalam 6 hingga 8 jam. Kita pun dah rasa ralat, tak boleh berkomunikasi.
enter tak boleh nak keluar dia punya. Bila esok kan baru kita tahu bahawa ada communication breakdown dalam teknologi Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Ini kita akan perhalusi Jadi sebelum itu adalah ingin saya mengajak rakan-rakan semua, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita rasa bersyukur. Untuk kita rasa bersyukur sebab bila mana Allah SWT uji kita dengan hadirnya pandemik, di situnya akan melihat bagaimana kita boleh bersyukur. Ada orang yang rasa yang hilang pekerjaan. Ada mana kita lihat bahawa corak nature pekerjaan kita ataupun norma baru kita berubah. Daripada 100% bekerja daripada fizikal di pejabat, kita diberi peluang dan juga ruang untuk bekerja pada rumah. Tapi ada juga yang nikmat yang diberikan itu tidak digunakan sebaik mungkin. Ini adalah berlaku pelanggaran-pelanggaran yang harus kita lihat semulalah, kita muhasabah supaya tidak ada nikmat yang kita dustakan. Kita rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang dan kita boleh bangun. Alhamdulillah kita masih boleh diberi nafas untuk berada bersama dalam pasukan hari inilah. Jadi untuk hari ini dalam bicara saya ini, marilah kita sama betulkan niat, tujuan mengapa dan kenapa kita berada di sini ialah kerana sesungguhnya setiap amalan kita berdasarkan niat. Niat saya hari ini adalah bukan untuk mengajar, bukan untuk beritahu saya hebat, bukan untuk memaklumkan bahawa ini yang kamu perlu ada, ini kamu perlu buat, sebab ini bergantung pada diri masing-masing. Niat saya untuk berkongsi apa yang saya miliki, apa yang saya buat, apa yang boleh kita sebarluaskan. Dan di akhirnya saya mengingatkan diri saya bahawa apa yang saya dengar sentiasa kita lupa. Saya tulis, saya ingat, saya baca, saya faham, insya-Allah. Jadi kita persoalan kepada diri kita, persoalan why lah. Kita mulakan dengan persoalan why, kenapa kita berada di sini. Sebab kita mencari ilmu, banyak wadah-wadah ilmu. Kalau tidak kerana saya, banyak sumber-sumber yang menjadi pilihan kita, rujukan dekat Facebook, dekat sosial media yang bertebaran maklumat. Sama ada maklumat itu benar atau sahih ataupun tidak benar sebagainya untuk kita selidiki. Itu bagaimana firman Allah SWT dalam surah dia kata, bila datang kepada kamu yang fasik, semaklah dulu informasi itu sama ada benar atau tidak. Kita bukan tidak menolak terus, tapi kita accept dan kita nilai sejauh mana keberkesanan untuk maklumat itu dikongsi atau sebagainya. So, jadi inilah konteks pentadbir yang pertama, iaitu ini bukan satu teori, bukan satu konspirasi, ini jelas daripada sifat-sifat Nabi itu sendirilah. Kita sebagai staf, saya boleh cernakan perkataan staf itu adalah sidik, tabligh, amanah, fatonah. Dalam bahasa Melayunya sidik itu jujurlah. So berkatalah jujur walaupun benda itu berat. Sesungguhnya perkara yang batil itu mendahului perkara yang benar. Tapi insya-Allah yang perkara yang benar itu akan muncul, yang batil itu akan hilang secara perlahan demi perlahan. Dalam budaya kerja semalang inilah yang selalu kita tekankan bahawa sifat semua yang perlu ada pada diri kita adalah kita perlu tanamkan sikap accountability dan juga integrity. Bila mana saya sebut di awal tadi adalah bila mana flexibility kita dalam budaya kerja baru diberi peluang untuk bekerja pada rumah, kita mesti percaya bahawa kita harus menyumbang di mana kita berada. Sebab nilai yang kita bawa itu adalah yang kita rezeki yang kita terima itu adalah itu yang kita kata keberkatan dalam kehidupan. Dan juga kita perlu tanamkan sebab kita punya customer kita tidak terhad kepada diri kita, bukan setakat kepada organisasi kita, bukan terhad kepada di luar sana, tetapi yang dekat customer kita adalah pelajar kita. Maka kita hendaklah tanamkan perkara yang sama kepada para pelajar kita. Supaya apa? Sebab di akhir perjuangan mereka dalam mencari ilmu, di akhir nanti mereka kembali ke kampus kita sebagai alumni. Mereka juga terus akan menyumbang. Kalau kita memberi kepada dalam bahasa IT-nya, garbage in, garbage out. Kalau kita beri sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah dia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang bermanfaat juga. Okey? Dan mari kita lihat sedikitlah, sedikit kita just nak tengok sejauh mana kita boleh fokus. Saya takut nanti dalam sidang maya ni saya bercakap on screen, masing-masing dah hilang dalam kayangan. Di akhir nanti Usti akan masukkan kehadiran, lepas tu kita akan mengisi borang pengesahan kehadiran untuk dapat di sertifikat. Mari kita tengok sejauh mana kita masih fokus dalam 10 minit pertama ni. Cuba lihat apa yang saya nak kongsi kat sini. Apa yang you nampak? Nampak tak dia punya orang tua dengan orang muda? Cuba letakkan komen dekat chat box. Apa yang you nampak? Nampak ke tidak nampak? Kalau Piramdi kata, kalau tak nampak pendek umur namanya. Jadi kita tak nak lah, itu sekadar gurauan lah.
Bukan maksudnya kita nak angka pendek umur, tak ada. Kita nak tengok jauh mana, kita masih lagi fokus kepada apa yang kita nak kongsikan. Boleh letakkan dekat chat room tadi apa yang you all nampak. Nampak tak dia punya orang tua, nampak tak orang muda. Kalau tidak nampak, sesuatu muskil saya. Ada yang komen kat sini saya nampak ada 5 orang. Ada pasangan tua sedang bercinta, couple. Orang tua bermain gitar di sebelah. Nampak? Dia ada persepsi yang berbeza. Ada yang nampak orang tua, ada yang nampak orang muda, ada yang nampak seorang perempuan sedang bertenggek dekat bidai dan sebagainya lah. Okey. Agak-agak semua nampak lah. Jangan pula tak nampak langsung. Itu something wrong. Ini saya rasa mungkin kena pergi tengok dekat optometris lah, berkacamata lain tambahan. Alright. Ini kita pergi pada gambar yang kedua. Okey. Masing-masing nampak, simpan dalam hati. Alhamdulillah saya masih nampak. Okey, yang ni apa pula yang nampak? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak daripada gambar ini? Okey, dia nampak Arnab dengan Suan. Arnab dan Itik. Itik dan juga Arnab. Alhamdulillah. Saya rasa puan moderator, Puan Saila, peserta kita ni masih lagi bersama kita. Saya takut. Semua nampak Jangan dalam keadaan beta. Nampak Gelombang beta. Semua berfungsi. Kalau jiwa tidak tenang, dia nampak gambar bos dia. Kalau jiwa tidak tenang, dia nampak gambar bos dia. Serabut dengan muka bos dia, mari pejabat pun dia takut. Ini adalah benda-benda yang kita terpaksa keluarkan daripada positif circle yang kita ada lah. Okey, ada yang kata kacuk. Kacuk sebab di typo dia artik. Okey, tak apa, itu selingan. Alhamdulillah. Okey, apa jua perbezaan pandangan, apa jua perbezaan pendapat, kita harus raikan. Ada kacamata orang melihat nombor 6, ada kacamata orang lihat nombor 9. Biarkan. Kita jangan biarkan lama-lama kita berdebat suatu benda yang memberi gangguan kepada kita punya matlamat utama kita. Sebab saya selalu ingatkan pada staf saya, bila ada orang pertama, bila ada orang kedua, insya-Allah ada orang ketiga yang akan ambil kepentingan daripada perbalahan kita. Maka marilah kita bersatu hati sebagai pentadbir untuk melihat kebaikan. Jangan lihat keburukan itu mengatasi segalanya. Dan ingatlah bahawa kita hendaklah permudahkan urusan orang lain di samping kita permudahkan urusan kita sendiri. Kenapa? Sebab once kita permudahkan urusan orang lain, Allah janji Allah permudahkan 1000 jalan. InsyaAllah. Itu janji Allah SWT. Rabbi yasir wa la tu'asir. Kita permudahkan, kita buat baik. Hendaklah kita tolong menolong antara satu sama lain. Janganlah kita bantu-bantu untuk perkara yang permusuhan dan sebagainya. Seperti mana surah Al-Ma'idah ayat 2. Okey. Dalam hal itu, sebagai peranan pentadbir, sebelum kita mengupas lanjut tentang teknologi tadi, saya nak ingatkan kepada diri saya dan juga ingatkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita keluar daripada zon selesa. Kenapa saya bawa gambar zon selesa ni dengan PAS? Saya selalu menggambarkan bahawa kita bekerja dalam satu pasukan hebat, high performance team. Kalau boleh kita nak kerja macam Lita F1, Ferrari, naik kereta Ferrari sebagainya kan. Sampai dia punya pit stop, orang berhenti, semua orang terus bekerja. Tapi kalau kita naik bas, semua orang tidur. Yang bekerja hanya driver bas nak pastikan keselamatan. Jadi ayo, marilah kita sama-sama, bukan harapkan seorang, bukan naik chancellor, bukan timbalan naik chancellor, bukan pendaftar, bukan bendahari, bukan gini. Sebab kita ada hierarchy of grade-grade jawatan kan. Bukan Cik Raja, bukan Puan Suhaila. Tetapi kita tanya ourselves, bagaimana kita dapat menyumbang kepada organisasi kita tanpa mengharapkan zon selesa yang kita miliki sekarang. Alright? Jadi ada diceritakan, ini adalah saya bawakan dekat internet, you all boleh dapat banyak benda ni. Google sekarang banyak berkongsi. Intelligent, melebihi otak kita dalam bentuk visual. Dia gambarkan bagaimana kita ada keluar daripada comfort zone sehingga pergi ke zon yang paling besar, itu growth zone. Bagaimana kita harus bebas dalam membuat keputusan, keputusan macam mana kita harus buat, bagaimana persepsi kita perlukan skill-skill yang macam mana. Itu yang saya sebut di awal tadi, yang menghambat pentadbir pada hari inilah. Kita perlu pastikan jangan ada miscommunication. Selalu dalam organisasi, nak tak nak, ini perkara normal. Miscommunication tetap ada. Bagaimana kita cepat-cepat counter supaya miscommunication itu tidak berpanjangan. Kenapa? Sebab kita dah set goal kita ini.
Bila once kita dah set goal, satu matlamat, bagaimana kita nak capai, ada shortcut ke tidak shortcut, kita buatlah, kita fikirlah. Benda ni tidak akan sampai kalau tidak ada orang yang planner, orang yang merancang dengan orang yang melaksana. Dua-dua harus bergerak ni. Kawan saya kata, dia ni bukan dalam hidup, dalam body kita ni bukan lagi jantung. Semua orang harus bekerja. Paru-paru harus bekerja, buah pinggang harus bekerja. Dia tak boleh berada satu keadaan hanya individual saja. Okay? Ini saya nak buatkan satu cerita. Kalau you all pernah mendengar bagaimana kisah Kodak dan Fujifilm. Mungkin teknologi sekarang dah tak ada dah. Orang dah tak ada dah ambil gambar, nak pergi kedai cuci. Kalau mungkin ada sikit dua lah. Mungkin bukan tak ada terus. Masih ada lagi lah. Hanya untuk tujuan tujuan cenderamata, kita terpaksa print lagi lah. Tapi bentuk material pun mungkin dah berbeza. Kisah yang saya nak buatkan, kisah Kodak dan juga kisah Fujifilm. Kalau dihayati dalam mana bacaan, kisah Kodak dan Fujifilm. Kodak ini mungkin dekat Amerika Syarikat, Fujifilm ini adalah dekat Japan. Kisah dia, ada dua company yang besar lah, kita kata gergasi dalam dunia fotografi. Kedua-dua ini menjana pendapatan lebih kurang dalam 75%, ini lebih kurang dalam 66% lah. Masa itu Kodak lebih tinggi dia. Keuntungan dia bukan keuntungan pada menjual kamera digital. Keuntungan dia, mereka menjual adalah pada jual filem dan juga mencuci filem. Harga pada masa itu diletakkan harga harga membeli kamera tu harga lebih rendah sebab dia nak memastikan bahawa semua orang membeli kamera. Ialah masa tu orang nak rakam semua benda, pergi sana, pergi dekat situ nak rekod, pergi kat sana nak dia tak ada dunia digital sekarang ni. Terus once kita ambil gambar terus boleh post tu Facebook dan sebagainya, terus share dekat WhatsApp sebagainya. So apa yang cerita di sebalik ini adalah mereka ini khayal, mungkin pada ketika itu mungkin khayal dengan dunia mereka atau dunia bisnes mereka kan. Saya guna bahasa saya mudahlah. Bila mana ada perubahan kepada teknologi yang menghambat mereka pada ketika itu, Kodak jatuh merudum. Akhirnya Kodak diisytiharkan muflis. Fujifilm dia pandai merebut peluang, dia tengok dia fokus boleh tengok perancangan mungkin 5 tahun ke 4 tahun sebagainya. Akhirnya Fujifilm bertukar menjadi gergasi yang besar yang boleh menyelamatkan perniagaan mereka pada ketika itu. Sebab tu kita tengok sekarang Fujifilm mungkin tak ada. Kita ada Fujitech, Fujitsu dan sebagainya. Fuji tu mungkin daripada Jepun. So nak beritahu bahawa kalau kita tidak melihat kepada diri kita dalam konteks hari ini, kalau kita masa selesa, saya grade 41, saya grade 44, saya grade 48, kalau kita masih lagi khayal dengan dunia kita yang melihat kepada pangkat, jawatan dan kuasa itu segala-galanya, saya rasa kita tidak boleh bercakap dalam dunia yang besar, dunia konteks teknologi itu sendiri. Ini yang perlu kita faham bahawa kita perlu mengadaptasikan perubahan. Bagaimana kita mengadaptasi perubahan itu akan menilai kita, bagaimana kita berfikir, bagaimana kita bertindak dan sebagainya. Okey? Oleh demikian, kita perlu transform. Orang selalu bercakap pasal transformasi. Kalau bos lama saya, dia tak suka guna perkataan transformasi. Dia kata, dia suka dalam kat Proton, selalu cerita, dia suka turn around. Dekat Proton mungkin sesuai. Turn around ni maksud dia boleh kick. Kalau dia tak perform, dia boleh kick. Tapi dalam kerajaan, nak kick orang yang tak perform bukan itu proses yang tepat. Dia ada proses kena pergi ke counselling, kena pergi ke demikian rupa. Tapi kita, itu saya kata tadi, kita masih lagi bersyukur. Kita perform tak perform, hujung bulan kita dapat gaji. Hujung tahun, orang rajin, orang malas dapat bonus sama rata 500. Tetapi adakah itu yang kita nak lihat? Adakah nilai itu yang kita nak lihat? Adakah keserumpunan buat kerja acuh tak acuh, makan ramai-ramai? Kita nilaikan. Maka kita kena transformkan diri kita dulu sebelum kita transformkan orang lain. Kalau kita nak pastikan orang positif, kita kena positifkan diri kita. Dalam hal ini, selalu dilihat bahawa dalam mana buku, dalam bacaan mana-mana bacaan kan, selalu ditekankan bahawa kita hanya 10% je membuat planning. Kalau kita meeting 5 jam, 4 jam, 10 jam, 2 jam sekarang, itu adalah proses untuk planning. Kita hanya mengambil masa, mengambil 10% saja. Yang akan dinilai adalah bagaimana kita mampu melaksanakan, execute kita punya plan perancangan itu dan dihayati, dipahami oleh semua. Kalau tak faham macam mana nak buat kan? So benda itu yang perlu diadaptasikan sebisa mungkin. Okey, dalam bahasa yang paling mudah, kalau bahasa yang paling mudah kita kata action. Kalau cerita piramid action, kan? Lubang hidungmu tetap menjadi pujaan. Jadi kalau orang yang bertindak, aku kenal ini adalah orang ini. Ini sebab kita dah mulakan langkah,
untuk bertindak. Kalau kita tidak boleh melakukan action, maka kita tidak boleh petik jari menyusun orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Kalau semua dah memulakan tindakan, mengambil peluang untuk bertindak, tidak sekadar bercakap, tidak menjadi sebagaimana bercakap bagai tank kosong seperti mana yang disebutkan oleh Tim Bon Picken. You boleh pick up lah mana-mana quote dekat internet. Saya pick up daripada Tom Bon. Dia kata tanpa tindakan kita bagai bercakap kosong. Kita hanya banyak masa, kita hanya berdegar-degar, habis masa bermusyarat sana sini kan. Kita tidak mempraktikkan pengusahaan masa yang betul sebagainya untuk memastikan action. Barulah kita akan menentukan bagaimana kita berfikir, bagaimana kita bertindak. Dalam bahasa strategiknya, orang yang pengusaha ni dia akan selalu cakap bahasa outcome. So gunalah istilah-istilah ini supaya saya bawakan istilah-istilah ini supaya dekat dengan kita, supaya kita duduk sama tinggi, duduk sama rendah dalam konteks ilmu akademik itu sendiri. Kita kadang-kadang kita barisan pentadbir ni non-akademik khususnya ataupun disebut eksekutif ataupun pengurusan dan profesional. Kita mungkin bangga jawatan perusahaan profesional tapi kita tak pernah cerna dengan perkataan-perkataan ini, maka kita dilihat seolah macam kita gagal untuk duduk dalam barisan mereka. Tapi kalau kita bercakap bahasa, this is outcome. Outcome yang macam mana kita perlukan? Outcome, bottom line di mana? Baseline di mana? Bahasa begitu memberikan satu kepuasan untuk kita bertindak dan juga satu keyakinan pada diri kita. Okay, so put everything dalam satu konotasi mudah yang benda ni dah lama, tetapi diletakkan sebagai satu tagline baru oleh mantan Chancellor Prof Datuk Azizi sebelum ni. Dia kata dalam amanat beliau, dia quotekan sebagai kata nothing is impossible. Segala-galanya boleh jadi. Kalau kita rasa berjiwa besar, kalau kita letakkan keikhlasan, kalau letakkan matlamat itu mendahului kepentingan diri, insya-Allah benda ni akan menjadi mudah dan benda ni boleh capai, bukan kerana kita tapi kerana kebersamaan kita dalam hayati semangat dan sebagainya untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ingat, kalau kita memilih untuk tidak berbuat, 1000 alasan, 1000 macam perkara akan menghambat pada kita semua. Kalau kita mahu, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Itulah lagu-lagu yang masa dulu saya ingat selalu kalau khusus BTN kan. Jika kau fikirkan boleh. Kita ni bukan setakat fikir boleh, bercakap je, bukan mulut saja. Tak boleh. So kalau kita mulakan dengan tak boleh, kita dah letakkan kita punya first initial trigger in our mind, tak boleh. So kita akan reflect body kita daripada atas sampai bawah, memang tak boleh. Kalau kita kata yes, this is a big idea, so kita akan fikirlah bagaimana nak buat. Accept dulu. Kemahiran mendengar, kemahiran untuk berkomunikasi itu penting. Accept dulu, terima. Okey, bagus tak idea awak. Bagikan pujian. Sebab manusia juga sukakan pujian. Kalau kita kata tak boleh ni, tak boleh, jawab dia adalah kita akan bertemu buku dengan ruas yang tidak semena-mena memberi kepentingan pada diri kita. That's why dalam diri kita kena tanya the big why. Kenapa kita hadir dalam konteks universiti? Saya selalu ingatkan pada rakan-rakan saya kata saya beruntung sebab saya bekerja dalam dunia universiti. Jadi setiap barang maklumat, setiap barang data, ilmunya, pakar-pakarnya, kadang-kadang tak sempat pun kita membaca. Kadang-kadang kita boleh maklumat itu daripada orang lain, somewhere. Sebab kalau nak cerita keusahawanan, kita berkawan dengan orang fakulti keusahawanan. Kalau kita nak belajar berkenaan dengan bagaimana teknologi kreatif, kita berkawan dengan fakulti teknologi kreatif. Kita kena ada support partners yang macam-macam lah. Kita kena ada positive circle yang sentiasa beri maklumat. Kalau nak berkawan dengan ICT, nak belajar nak dapat kabel, kalau nak temuruga kena cari kabel, berkawanlah dengan ICT. InsyaAllah temuruga tu anda akan dapat kerja sebab dekat ICT memang banyak kabel, kabel internet. Itu sekadar joke lah. Kalau doktor dia pakai dia punya alat kan, alat ni, tapi saya rasa tak ada lah. CCI ni tak ada pakai kabel, tidak buat gantung kat tengkuk, tak ada. Dia tak ada gantungkan dia punya power ke sebagainya, tak ada. Kabel power tak ada. Itu adalah dunia-dunia kita sekarang. So we need to positive people, we need to motivate kita perlukan persekitaran kita yang boleh memberi motivasi, yang boleh memberi manfaat pada kita. Okey? Supaya apa, bila kita bekerja kuat, bukan sekadar bekerja smart sebagainya. So we have looking forward ke depan, kita ada agenda yang perlu kita laksanakan.
this is part of vision board. Kalau you masuk kelas Dr. Asura, dia selalu pesan kita kena buat vision board. Vision board kita 5 tahun. Tahun ini jadi apa? Lepas masuk setahun kita revisit. Lepas masuk setahun kita revisit. Apa akan jadi dengan kita punya vision board? Dah capai ke belum? So this is because of just do it. Tak payah cakap banyak, tak payah nak bahasa mudah, tak payah nak merapu sebagainya, tak payah nak debate panjang-panjang, just do it. So kita akan lihat hasil. Kadang-kadang kita buat bukan makna kita pandai. Kadang-kadang kita buat bukan bermaksud kita dah tahu segalanya. Kadang-kadang kita berbuat kerana kita ingin mencuba. Dan kita tak pasti pun outcome yang kita hasilkan itu manfaat ataupun tidak. Kalau kita tak mencuba. Once kita manfaat benda tu, kita just do it, barulah kita dapat satu pengalaman. Oh, ini rupanya. Barulah kita bentuk satu formula. Oh, ini kalau kita buat ini jadi. Kawan saya selalu kata, kalau kita kata positif, negatif. Dalam bahasa matematik, positif, negatif akan jadi negatif. Kalau positif, positif akan jadi positif. Kalau cerita pelawak, Zizan dengan Jozan, dia kata X solat Y dia tak jatuh. X dia duduk macam ni. Kalau X solat Y tak jatuh sebab dia goyang. Dia letak kaki macam tu kan. Kalau dia tengok macam-macam sekarang ni dekat TikTok. Nak beritahu bahawa maklumat ni tak payah saya cerita. Semua orang tahu. Kisah dia punya kisah Dan Whedon ni you boleh tengoklah. Macam mana dia translatekan daripada orang lain punya perkataan let's do it, dia tukar kepada dia lihat peluang bisnes. Kalau lihat dari sudut apa peluang-peluang yang kita boleh miliki, saya rasa cerita daripada just do it ni kita boleh belajar. Macam mana gangster yang paling ni akhirnya give up, bunuh diri sebagainya sebab tak tahan. Dia suruh cepatlah, lambat sangat nak bunuh aku ni. Kata dah dapat tangkap bunuhlah kan. Kita ni bukan setakat nak bunuh kan. Itu masalah-masalah kita yang daripada hari ini nanti boleh belajar. So that's why sebagai pentadbir kita perlukan minda yang betul, minda yang positif, minda yang boleh merangsang online, minda yang kita inspire to other people. So to be a great leader, you need the right mindset. Minda macam mana, yang ni kena belajar jugalah. Bukan saya tidak boleh berkongsi dalam kelas minda, kena belajar bahasa minda dia macam mana. Okay, seterusnya adalah kita kena adapt dan improve dengan situasi semasa. Change behavior, gelagat organisasi. Change management, pengurusan yang ada sekarang ni kita kena belajar. Bagaimana kita boleh adapt dan juga improve. Ada benda kita rasa tak selesa. Tak apa, kita jangan biar lama-lama. Kita pergi tempat yang kita rasa boleh ni. Kalau kita masih lagi duduk berkhayal dengan imajinasi dengan diri kita, kita rasa orang lain bagus, kita rasa orang melihat kita negatif, sebenarnya kita bermain dengan perasaan ke sebagainya. Ataupun kita positif, lihat orang ni sebagainya, so dia tidak akan memberi satu keamanan pada dalam hidup kita. Okay? Dan sebagai pentadbir, saya sebutkan tadi adalah kita kena berani menerima perubahan. Bagaimana kita lihat, bagaimana kita boleh kreatif dan juga inovasi dalam zaman digital dan juga COVID. Dan hari ini saya selalu letakkan pada semua staf saya kata bahawa kita kena kurangkan first layer support zaman digital sekarang ni. Kalau sebelum ini kebergantungan kepada ICT itu tinggi. Contohnya adalah nak plug and play untuk mengadakan sidang maya. Alhamdulillah saya tengok Encik Syafiq sendiri bukan background ICT pun, tetapi oleh kerana pandemik itu, oleh kerana COVID itu telah mengubahkan keadaan daripada kita tak biasa, daripada kita tak tahu, kita belajar literasi ICT dan akhirnya kita boleh buat sendiri pun tanpa mengharapkan orang ICT. Walaupun demand orang ICT itu tinggi, tetapi kalau kita kurang first layer support kepada ICT, maka ICT boleh merancang perkara yang lebih besar. Kita boleh pull off resources kepada membuat pengaturcaraan, kita boleh pull off resources number of staff kita kepada benda-benda yang lain. Kalau keperluan untuk first layer support, keadaan nak plug and play sebagainya, rasa tak perlu ICT. Kita perlukan orang yang bukan background ICT lah, pelbagai grade harus menerima. Sebab dunia handset sekarang mengajar kita yang tidak perlu pun kita belajar pada online. Kita install plug dekat Play Store, kita rasa ni kita install sendiri. Dia tidak ada manual khusus yang perlu kita belajar 1, 2, 3. Kita just try and error. Itu kita akan dapat perubahan. Ini adalah saya bawa dia punya gambar-gambar. Bagaimana seorang cikgu Liana, saya tengok ini pun dah viral sebelum ni masa kita PKP yang fasa yang pertama. Bagaimana kita boleh mengadaptasi perubahan. Kalau nak mengajar orang lain, dia menyesuaikan padan. Kalau dalam bahasa paling mudah nak masuk kandang, kita kena belajarlah kalau masuk kandang kambing, macam mana, kalau masuk kandang rimau, macam mana. Begitu juga dalam proses PDP hari ini. Pembelajaran daripada rumah, cepat, pantas dan berkesan. Pelajar pun boleh faham macam mana cikgu nak mengajar, nak cerita pasal sains. Kalau tidak, pelajar akan berimajinasi. Ataupun pelajar tak tengok langsung. Itu adalah kecerdikan-cerdikan yang ada pada hari ini, yang mengatasi kecerdikan artificial intelligence yang ada. Okey, kita lihat contoh bagaimana
dia punya Tony Fernandez. Bila dia melihat perubahan yang ada sekarang, semua orang tak boleh nak fly. Everybody can fly. Itu tagline utama dia. So bila keadaan berlaku, krisis berlaku, not everybody can fly. Tak ada orang pun boleh fly. Kalau ada pun selected lah, kecil lah. Jadi dia terpaksa menyesuaikan padan, dia terpaksa mendiversify, mempelbagaikan dia punya urusan perniagaan. Apa jadi? So dia mengintai peluang-peluang baru, dia perkenalkan cara delivery menggunakan apps dan sebagainya. Dia membentuk Asia punya tim lain lah untuk ada food delivery, dia ada yang ada grocery online shopping. Malah dia dah tukar dah dia punya bukan nak kata tukar, dia pelbagai tadi adalah dulu kita kata semua orang boleh travel lah, boleh fly. So sekarang ni dia dah ada Grab sendiri. Dia tak ada aplikasi Grab, dia dah ada ride sendiri untuk Asia. Itulah peluang-peluang inovasi yang dia boleh tengok. Setiap permasalahan itu ada jalan keluar. Setiap masalah itu ada kerahmatan yang Allah berikan pada kita. Jadi kita ambillah peluang-peluang bagaimana kita boleh lihat peluang untuk perubahan pada diri kita dan juga manfaatkan pada organisasi. Saya nampak memang budaya kualiti dan juga budaya inovasi itu telah ada suatu masa dulu, ataupun kita lihat kita ada KIK, Convention Inovatif dan juga Kreatif. Okey. Jadi sepintas lalu saya nak selingan commercial break dengan video Jack Ma bagaimana Jack Ma melihat organisasi dia. Kita akan tengok bagaimana Jack Ma addresskan, dia kata company like a zoo. Saya tak nak ulas, kita tengok sekejap. Company is not a farm. My company is a zoo. We have all kinds of animals. People talk, people never talk, people work hard, people never work. I mean, this is amazing ecosystem of the company. That makes the company very, very powerful and colorful. I feel happy with that. And a leader is not to prove you are smarter than the others. A leader's job is to making sure everybody giving their smart ideas out. You listen to them, and sometimes you make a stupid decision because you have to balance. You have to believe in the future. Tengok bagaimana Jack Ma mengatakan dia just analogi je. Kita membentuk bukan satu ladang-ladang sebagainya. Ini macam zoo. Dalam zoo tu masuk dalam konteks universiti organisasi kita. Kita ada pelbagai bakat, kita ada pelbagai grade. Kita kena raikan. Kadang-kadang kita membuat keputusan itu based on our idea. Kadang-kadang decision itu menjadikan stupid, keputusan yang agak bodoh sebab kita tak memahami apa yang diperlukan oleh warga ke sebagainya. That's why kita kena raikan idea-idea yang boleh membentuk persekitaran yang baik untuk memastikan keputusan kita buat itu adil dan juga manfaatkan kepada orang lain. Company. Okay. Kita pergi kepada ini adalah yang saya nak bicarakan. Semua manusia, banyak dah sebenarnya perkataan semua manusia tadi saya bicarakan. Saya tengok sepintas lalu. Okey, kita banyak bermain dengan wording perkataan. Kalau sebelum ini orang sebut modal insan, sebelum ini orang sebut human capital, sebelum ini orang sebut macam-macam. Sekarang ni lately saya nampak dah disebut perkataan sumber manusia kembali semula. Tapi saya bukanlah pakar dalam sumber manusia untuk memberi syarahan kepada semua manusia. Mungkin ada syarahan lain yang saya juga sebagai peserta untuk memahamilah. Kita juga didedahkan pada cerita-cerita dulu, kita perlu berubah daripada laut merah kepada blue ocean strategy pada pendekatan. Kita kena eliminate, kita kena singkirkan, kena kurangkan, kita kena raise, kita kena create satu perubahan baru. Itu diceritakan dalam buku Blue Ocean Strategy. Saya tak nak uraikan, cuma saya nak bawakan supaya faham. Kemudian diceritakan pada kita membentuk human capital. Human capital macam mana? Human capital yang boleh belajar, human capital yang boleh meningkatkan produktiviti untuk daya saing dan sebagainya. Kemudian hari ini kita dibicarakan ataupun kita didedahkan dengan perkataan talent management, pengurusan bakat. Ada yang tanya saya, apa pandangan Cik Wan tentang pengurusan bakat? Saya kata, saya orang komputer, saya bagi dua je, 1 atau 0, ataupun flip flop, yes ataupun no. Pengurusan bakat ni pada kacamata saya ada dua je. Yang pertama adalah orang yang menguruskan bakat atau sebagainya itu berbakat ataupun tidak. Yang kedua, orang kita yang dipilih sebagai bakat-bakat ni apa jadi selepas berada dalam kumpulan bakat? Apa plan yang kita boleh follow through? Hari ini kita di sini, lepas ni kita di sini. Itu benda perlu dijermakan dalam inilah. Alhamdulillah saya nampak dah ada
dah ada benda yang dibuat. Sebab apa? Kalau kita bicara bakat, saya bawakan kat sini adalah apa yang diperkatakan dalam World Economic Forum. Kita dah beralih fasa. Akan datang kita tak pasti bagaimana. Sama ada kita boleh menikmati skim pencen kita ataupun Allah Ta'ala menjemput kita di awal. Ataupun esok kita pergi. Kita hanya mungkin boleh bicarakan. Skill-skill ini akan menghambat keperluan kita. Kalau sebelum ni pemikiran kita demikian. Sekarang hari ini kita kena berfikir lebih daripada apa yang ni. Kita kena kreatif. Bagaimana bentuk kita nak kreatif? Bagaimana kita nak influence the other people? Bagaimana kita negotiation skill? Benda-benda macam ni kita kena belajar. Pembelajaran itu sama ada kita melalui pembacaan buku secara fizikal ataupun kita baca e-book dan sebagainya. So kempen galakkan membaca tu saya rasa wajarlah. Tapi kalau tak digalakkan kempen membaca sekalipun, kita kena tahu area-area kita. Kalau kita level management, buku ini kita kena baca. Kalau kita middle manager, buku ini kita kena baca. Kita kena banyak membaca. Macam mana material bacaan itu terpulang masing-masing. Dia tidak ada prasyarat you kena baca kat sini. Tapi pokoknya membaca. Kalau boleh ambillah peluang yang maklumat di hujung jari dengan saluran internet, Google sebagainya, you boleh carilah banyak yang buku yang free. Ini saya tunjukkan skill-skill lah. Saya tak nak bicarakan terlampau detail apa yang diperlukan, apa yang tak ada. Sebab kita kena pastikan persoalan yang bermain dengan skill inilah relevankah aku dalam konteks pengurusan hari ini. Kalau aku tidak diperlukan, kalau ada perubahan, kalau diriku boleh diganti dengan robot hari ini, mungkin kita tak diperlukan. Kalaulah bidang-bidang perundangan umpamanya ataupun bidang-bidang perubatan dah menggunakan robot. So, adakah doktor-doktor itu masih relevan? Adakah pharmaceutical itu masih relevan? Ataupun kita just press button je, pilih je macam pergi ke McD, terus keluar ubat. Prescribe ubat, terus dapat ubat. Adakah perlu orang nak serve kita? Bagaimana dunia itu menghambat kita? So, pada masa sama juga kita kena lihatlah inawah staff kita dalam menggunakan keperluan teknologi digital atau keluas masa dalam produktiviti dan juga inovasi. Bagaimana situasi staff kita? Ini yang kita nak lihat. Kita bekerja dengan manusia. Kita tidak bekerja dengan teknologi 100%. Manusia mesti mendahului segalanya. Tetapi dalam erti kata lain, jangan lipat. Manusia ni kadang-kadang lipat lebih tinggi daripada robot. Robot dia telah diprogram. Tapi istilah lipat tu tidak ada pada robot. Dia pandai waculah. Kalau bahasa Kelantan dia pandai waculah. Dia cari juga nak mutar supaya lepas. Jadi kita kena tengok persekitaran kita. Kalau sebagai bosses ataupun superior sebagainya, supervisor, kita kena tengok adakah staff kita always self-motivated. Kalau nampak moyok je kan, saya selalu kata, pergilah ngopi, tak apa, take 5, pergi minum sebagainya kan. Supaya ada ruang rehat, supaya kita tidaklah hamburkan diri 100% ini. Tapi yang penting, outcome. Di awal tadi. Kalau kita duduk mengetik, pukul 10 mengetik, pukul 3 petang mengetik, outcome tak ada, orang akan cakap. Tapi kalau kita faham apa yang saya sebutkan tadi, action dan juga outcome, insya-Allah benda tu akan jadi positif, keseimbangan antara dua-dua tadi. Kita akan lihat. Dan kita kena tahu bagaimana orang sekitaran kita adalah never self motivated. Ini benda-benda yang kena tahulah bagaimana kita nak ni. Dan di peringkat universiti, saya rasa alhamdulillah UMK pun dah banyak membuat satu perubahan kepada bentuk inisiatif dan juga kita boleh ukur dan sebagainya bakat-bakat yang ada. Saya just cepat ini juga blueprint, saya rasa blueprint lah rangka tindakan yang telah dikeluarkan oleh HR. Sekarang ini telah buat kompetensi untuk staff akademik, kompetensi untuk non akademik telah selesai dan kita ada satu sistem sistem 360 evaluation. Kalau nak naik pangkat, kalau nak talent pool dan sebagainya, so harus follow through dengan sistem ibakat. Lebih kurang dalam kalau diri saya mungkin 10 orang nilai saya. Self evaluation ataupun peers kita yang menilai kita supaya adil. Sekarang ni dia tak ada istilah nak bodek-bodek lagi dah. Kalau nak bodek kena bodek 10 orang. Itu formula dia. Sebab apa? Sebab penilaian itu dah berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu pun siapa yang menilai kita. So at the end nanti kita kena faham bahawa kita kena ada satu positive culture, kita sebut carrot and stick. Di mana ada pencapaian, di situ ada habuan. InsyaAllah benda itu akan datang sendiri. Tapi kalau tak buat, ada some punishment. Ada gambar joke kat sini adalah bos dia lawak kat sini. Ini gambar joke. Okey, kita reward mereka dengan tambah kerja. Ini adalah gambaran sini lah, tak ada apa. Ini sekadar untuk kongsian je lah. Dan alhamdulillah saya nampak dekat UMK sendiri,
kita telah wujudkan satu ekosistem baru, iaitu pentadbir sendiri kena belajar inovasi, kena ada elemen research, elemen research kesetaraan dengan orang akademik lah, dan kita letakkan syarat orang akademik juga bersama kita, bagaimana dia boleh membantu kita dengan teori-teori pendidikan dia, dengan ilmu akademik itu membantu pentadbir. Alhamdulillah saya nampak dah ada satu kolaborasi yang menarik antara pentadbir dan juga akademik, dan alhamdulillah juga beberapa staf pentadbir kita telah mendapat grant di bawah 10,000 untuk menghasilkan projek-projek inovasi dalam tempoh ditetapkan. Ini juga satu perkembangan. Dan pada masa sama juga, macam saya sebut tadi, saya bukan sekadar mengajar orang, saya tak nak beritahu bahawa ini, tapi saya tidak menunjukkan proof. Saya juga terlibat dengan penyelidikan, dan juga Puan Saila juga ada terlibat dengan saya, supaya kita walk the talk lah, supaya kita tahu bahawa pentadbir bukan sekadar bercakap, tapi kita realisekan apa yang kita ni lah, our dream kita. Dan juga saya juga terlibat dalam peringkat universiti lain sebagainya, bersama Barisan Pentadbir Akademik untuk join research dan sebagainya. Dan tidak terkecuali juga saya rasa mantan Puan Jun Junaidah yang saya kenali berada bersama saya, masuk bersama kat UMK, sekarang beliau dah kembali ke UTM. Puan Junaidah juga terlibat dengan beberapa siri ataupun pendaftar siri menunjukkan tauladan yang baik dipacu oleh kepimpinan di peringkat pengurusan, Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan sebagainya, suruh TNCA, TNC sebagainya. Semua mengharapkan satu pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah dengan gembeling tim yang bagus, kita pun dapat. Walaupun saya tak rasa malu, walaupun saya juga daripada universiti yang luar sebelum UMK, walaupun kita dah ke hadapan, UMK ke belakang, tapi kita belum terlewat. Kita akan terlewat kalau kita hanya mendengar tapi kita tak berbuat. Tapi saya nampak alhamdulillah dengan teamwork yang ada semua, kita dah banyak improve kan apa sepatutnya. Dan saya juga challenge kepada staf saya bahawa dalam dunia akan datang, orang perlu melihat potensi. Potensi itu harus digerakkan di peringkat bawah. Saya walaupun Presiden Persatuan Pentisar sebagainya, pegawai tadbir, kadang-kadang saya tidak boleh buat cara yang besar. Saya perlu buktikan bahawa ada certain cluster saya perlu gerakkan dan menggunakan portfolio yang ada dalam CCI, Pusat Komputeran dan Informatik. Jadi saya beritahu Puan Suhaila, jom kita buat satu siri-siri yang boleh memberi peluang kepada staf kita berani untuk tampil. Kalau nak bercakap di petang yang besar mungkin agak berat, tapi kita mulakan di peringkat dalaman kita. Semua orang diberi KPI untuk berkongsi. Ini benda-benda yang saya buat di peringkat jabatan saya lah. Kita masa sama juga kita welcome idea-idea luar, kita tak terhad juga kepada orang dalam. Kita ambil juga rakan sahabat-sahabat kita, T.S. Amiru daripada library, Sisi Reza kita ambil juga. Kita tak kira latar belakang pendidikan. Selagi mana dia boleh berkongsi untuk konteks ilmu, wadah ilmu yang kita hasratkan, kita boleh kongsi. Kita juga welcome orang akademik juga untuk berkongsi. Dan juga itu saya sebutkan, masa sama juga bukan setakat berkongsi, kita kena lihat juga prospek akan datang dalam peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang untuk menjana pendapatan. Jadi modul-modul latihan ICT ini telah dibuat dengan meletakkan syarat dia adalah orang-orang dalam yang mengajar. Jadi kita telah identify staf-staf daripada kalangan ICT untuk menjadi penceramah, melihat kepada kesesuaian tajuk semasa, dan kita dapat bajet alhamdulillah daripada pejabat pendaftar yang memberi kerjasama untuk kita gerakkan modul-modul latihan ICT ini secara bentuk literasi. Literasi ini peringkat yang sama ada peringkat pertengahan ataupun peringkat asas untuk newbie dan sebagainya. Kita tak nampak advance sebagainya. Kalau kursus-kursus ini di luar sana memang agak mahal, tapi kita mengambil pendekatan bagaimana kita boleh sesuai padankan dengan perkembangan semasa yang tajuk-tajuk yang mungkin orang menarik minat untuk belajar. Contohnya dari segi kursus WhatsApp untuk business dan auto reply. Ini dunia-dunia IT, chatbot sebagainya lah. Orang nak tengok infografik. Saya sendiri pun mengajar. Lepas tu saya kata tadi adalah saya tidak gemar berkongsi kalau saya tidak berbuat. Saya juga menunjukkan tauladan supaya kepimpinan tauladan itu menjadi ikutan untuk semualah. Tidak terhad daripada itu juga untuk semua rakan-rakan pentadbir, peringkat UMK dan sebagainya. Kalau kita berusaha untuk dapatkan yang lain daripada yang sedia ada, dunia ini tanpa sepadan, tanpa limitasi. Kita boleh cross over the world. Kita boleh lihat dari pandangan lokal kita boleh tengok kursus-kursus daripada Intan, daripada sektor awam sendiri, pembelajaran ada. Dia memberikan mata CPD. Sama ada kita hari ini sedar ataupun tidak, cepat bertindak. Kalau yang tidak ada pernah membuka
akaun untuk bersama dengan e-pembelajaran sektor awam, silakan boleh daftar. Kalau kita rasa nak lebih lagi, ada kursus berbayar, Coursera, kita ada Udemy dan sebagainya. Ini kos-kos yang mungkin bersesuaian. Tidak lagi terhad kita perlu hadir membawa diri secara fizikal. Sekarang ini semua berhubung cara maya. Mungkin akan datang pun kita akan datang saya nampak mungkin double degree ke dah boleh ada dalam kursus-kursus kita. Kita boleh ambil kursus di luar sana, 2 jam kredit, 3 jam kredit dengan kursus luar. Ini sedang dibuat oleh peringkat akademik, saya percaya. Okey, dalam dunia pengusahaan strategik, yang ini juga adalah satu hambatan kepada pentadbir saya rasa. Sebab apa? Sebab ini saya sebutkan tadi lah. Kalau kita berjaya menguasai pengusahaan strategik, dari segi data dan maklumat, kita boleh memberi satu reputasi yang bagus. Kita boleh tunjukkan fact and figure, kita boleh elaborate more, kita beritahu kat mana kita sekarang, ke mana kita sebagainya. Itu adalah meletakkan kita di mana kita kesesuaian kita dalam pengurusan pada hari inilah. Dan saya alhamdulillah sebab diberi peluang bersama dengan mantan Chancellor daripada awal dia punya amanat sehinggalah habis saya membuat travelog dia lah. Dan saya pick up satu yang perlu saya pastikan bahawa ini menjadi KPI saya dalam lonjakan digital UMK. Ini yang menjadi taruhan KPI, Key Performance Indicator kepada saya dalam banyak-banyak amanat. Lepas tu juga saya terlibat dengan plan strategik. Saya percaya bahawa bukan setakat UMK saja, semua orang ada pemacu dia, ada drivers dia yang bertindak untuk membawa industri ini ke mana. Dan dia ada tarikh mati dia. Mula bila, tamat bila. Jadi kita sebagai pentadbir, kita bukan setakat sedar, tapi kita kena tahu supaya melibatkan data-data tadi, kita kena jawab. Bukan setakat, contohnya adalah dari segi keunggulan bakat. Contoh, Cik Raja. Cik Raja bukan setakat memahami label dalam KPI, dia juga perlu faham OD. Bakat mana kita perlukan? Adakah data cut off yang kita ambil itu bakat untuk akademik ke? Ataupun bakat non-akademik sekali? Kalau akademik ini termasuk perubahasa ataupun tidak? Itu OD. Adakah termasuk cuti belajar ataupun tidak? Itu kena faham dalam memahami pelan strategik. Bukan setakat memahami KPI, tapi perlu memahami OD. Perlu memahami cut off supaya data-data kita berikan itu tepat. Kalau tidak, nanti kita bercanggah. Sekejap mesyuarat ni beritahu data number of staff, akademik, jumlah ni. Dalam mesyuarat lain kita kata, sebab tu kita tulis cut off builder, data asset builder. Itu penting. Dia punya teknik-teknik untuk kita memahami pelan strategik. Saya bawakan sebentar lalu, saya tak nak uraikan. Ya, sebab PM Dr. Zalani pun daripada pusat strategik telah menceritakan sebuah sedikit apa itu pelan strategik industri dekat mana sebagainya. Okey, ini ialah kita perlu memahami bahawa bagaimana KPI itu dibuat di peringkat kementerian, bagaimana KPI itu diperturunkan, indikatornya diperturunkan kepada Naib Chancellor, bagaimana Naib Chancellor itu kasketkan kepada timbalan-timbalan Naib Chancellor, bagaimana benda itu dipecahkan kepada PTJ untuk menjawab untuk melaksanakan KPI. Saya tunjukkan bagaimana kita boleh represent balik data-data ini supaya nampak lebih kemas. Jangan tanya bagaimana nak buat ke mana, ini khusus yang lain. Ini adalah literasi lain yang saya mungkin belajar. Cuma nak beritahu bahawa dengan data dan maklumat yang kita ada, bukan tujuan untuk kita sharing, tapi untuk kita memahami. Dan juga membolehkan kita membuat membuat bandingan, membuat perancangan di masa akan datang. Kalau kita nak further improve untuk tujuan graduan akan datang. Kalau konteks universiti dia akan ukur 2 je yang paling penting. Yang lain tu ada juga. Dan konteks usahawanan kita kata SE dengan GE. Dia punya usahawanan pelajar dengan juga berapa yang grad sebagai usahawanan. Saya bawakan contoh adalah graduan supaya kita boleh follow through. Apakah program-program finishing school yang boleh dibuat untuk meningkatkan? Adakah program-program ini membantu untuk GE dan sebagainya? Ini juga perlukan pencernaan maklumat dan juga data. Kalau tidak disusun begini, kita tak boleh. Kalau kita tak visualkan data dalam bentuk data management begini, jadi susah untuk kita membuat perancangan, kat mana kita nak invest, kat mana kita nak spend dan sebagainya. Ini GE kita alhamdulillah berkat daripada semua ada nampak peningkatan. Bila kita meningkat adalah visibility. Bila ada visibility, orang akan refer pada kita. Expert-expert kita akan berada dekat market yang lain lah. Okey, dari segi penjanaan pendapatan, ini orang kuat Puan Jun tahulah. Saya nampak Puan Jun ada bersama dalam sidang maya ini. Ini Puan Jun tahulah, saya banyak belajar dengan Puan Jun macam mana nak belajar bajet UI, bagaimana kita ada perbelanjaan menggunakan tabur, bagaimana kita boleh invest, bagaimana kita boleh ini ada fixed deposit dan sebagainya. Kat sini kita ada nak buat endowment dan sebagainya. Benda-benda macam tu kita kena tengok maklumat. Belum tahap untuk kita ni, tapi kita tahu bahawa
universiti kita sedang buat ini. Pencapaian kita kat sini, di mana untuk kita ni. Dari segi penyelidikan utama, kita juga tak lari daripada dunia penyidikan inovasi. Jadi pentadbir juga kena grab maklumat-maklumat ini supaya faham apa yang dikatakan penyelidik utama, PI dan sebagainya. Bagaimana geran penyidikan, apa bentuk geran-geran yang ada di peringkat universiti. Bagaimana geran luar daripada universiti, bagaimana geran ni. Semua berbeza-beza. Tapi kita memahami, bukan setakat orang PNI je tahu. Jadi pentadbir-pentadbir lain pun kena faham supaya kita nak support ni. Kalau katakan nak buat begini, jadi diminta dengan HR kena tengok, okey, kita perlukan semua Malaysia. Perlukan bajet, okey, benda ni kena support. Inilah kita panggil ekosistem RISE, Research, Innovation, Commercialization dengan Entrepreneurship. Alright? Ini adalah usahawan yang tengok data-data pelajar, how kita portray data maklumat ini, memberi gambaran bahawa ini yang kita invest. Sebab rakyat pada hari ini ataupun netizen akan melihat pencapaian. Dia akan ukur outcome. Berapa banyak kita invest juta, invest 2 juta, tapi dia punya improvement tidak meningkat dan sebagainya. Ini ada hasil daripada number certain hospital lalu. Dari konteks penarafan, pentadbir kena kuasai bagaimana penarafan yang ada dekat di peringkat Malaysia, penarafan di peringkat Asia, di penarafan di peringkat dunia. Kita ada World Ranking, THE dan Higher Education. Kita kena lihat bagaimana di peringkat Malaysia penarafan adanya setara. Setara ni pula ada beberapa jenis, setara ada di setara suatu masa dulu. Lepas tu kena ada Myra ni apa, ada beberapa section. Kalau pentadbir kita boleh jawab macam tu dengan the performance yang saya sebut tadi, saya rasa itu dah berlaku satu anjakan. Bukan setakat kuasai, tetapi kita dah boleh menceritakan apa yang pencapaian. Tidak terhad kepada mana tahu kan. Kalau katakan bos tak ada, bos sakit sebagainya, ada lawatan luar, kita kena prepare ourselves untuk mewakili bos kita untuk present. Kalau masa tu baru kita nak start mencari, kita tak mengumpul awal, mana kita nak tunjukkan performance kita pada orang lain bahawa kita ini dah meningkat daripada peningkatan dan sebagainya. Usaha-usaha peningkatan ini bukan menunjukkan kita kelemahan, tetapi kita boleh analisis ataupun kita boleh diagnose bagaimana kita boleh beri suntikan baru, bagaimana kita boleh lihat penyidik kita untuk improve. Dengan data-data inilah yang memberikan ruang untuk kita analisa dalam buat keputusan. Kita lihat ini saya bandingkan pengalaman saya dekat UMP. Masa dulu saya sekretariat kepada pengusaha data, bagaimana kita work hard. UMP dah capai penarafan tempat lama saya 2011 lagi kami dah capai 5 star. Tetapi tidak melemahkan semangat pada UMK. Alhamdulillah hari ini daripada 2 star, 3 star, 4 star, kita dah berjaya menunjukkan bahawa kita dah improve. Cuma tinggal lagi kita kena ada ruang-ruang untuk reward and punishment. Manusia ini tak lari. Sweet dan sour sebagainya ini, kita perlukan kemanisan juga, kepahitan sebagainya itu untuk dikongsi bersama. Apa yang saya buat, pengalaman saya lepas adalah saya buat dekat, betulan masa itu adalah Profesor Datuk Daing, mantan Naib Chancellor, body supportive dengan jabatan saya. Kami bersama dengan saya ingat lagi Puan Erina, Puan Sarati, rakan-rakan lama saya lah. Ini bos lama saya daripada Proton. Dia agak tegas. Dia lah banyak mengajar saya tentang maklumat pendekatan strategik. Dia tiunkan saya punya daripada ICT teknikal, dia bagi segala-galanya. Sampai 4 meja lah. Dia katakan bersembur air tu kalau cara dia. Dia tak ada kata nak cakap biasa-biasa, tak ada. Dia 4 terus. Bahasa yang kasar sebagainya. Tapi alhamdulillah didikan dia tu menjadikan diri saya yang hari inilah. Dia berkongsi dan saya raikan reward punishment. Saya geletik semua hati-hati bos-bos ni, walaupun di peringkat bawah tu staff yang buat kerja. Tetapi bila kita geletik buy-in dengan peringkat pengusaha, bila bos faham, staff pun mudahlah buat kerja. Kalau bos tak faham, nanti tanya nak pergi mana ni? Nak pergi ni. Betul ke? Pergi mana ni? Nak pergi MyMoHash, nak settle data. Bila dia dah percaya, kita dah buy-in, kita bawa ekosistem tu, dia akan memudahkan urusan kerja. Tapi hari ini, bukan setakat bos tak faham, staff lebih culah daripada bos. Itu kena tengok. Kadang-kadang check-in mari pejabat, bodinya tak ada. Balik pada cerita yang step pertama tadi, bagaimana kita telus accountability dan juga integrity pada diri kita lah. Tak perlu kita tanya orang lain, kita tanya ni. Dan juga ada juga pendekatan UI geometrik dan sebagainya untuk kita lihat dalam konteks yang besar, dalam konteks akreditasi antarabangsanya macam mana. Sekarang ni alhamdulillah tunggu yang black white lah. Alhamdulillah telah dimaklumkan oleh TNCA merangkap menjalankan fungsi Naib Chancellor, memaklumkan dalam kepengurusan. Alhamdulillah UMK salah satu IPT yang pertama lah mendapat akreditasi ACEEU. Okey.
Begitu juga macam mana kita portraykan satu hambatan, memberi tamparan juga pada dunia ICT sekarang, kepada tim warga kerja CCI khususnya, untuk semua orang nak sekarang dah bentuk analitik. Orang tak nak lagi mendapatkan data raw bentuk panjang kan. Orang nak analisis mudah. Number of staff, sekian-sekian, orang tengok. Orang boleh klik dan detail, boleh print, boleh export pakai PDF. Ini adalah perlukan kreativiti kepada orang ICT khususnya. Tetapi kena ingat bahawa kombinasi antara proses owner, data owner dengan orang yang membuat itu harus duduk sekali. Kalau mengharapkan ICT tolong translate, tolong terjemahkan apa yang nak, hanya bagi slide kertas, okey ICT tolong buat, tanpa beritahu proses ini, saya rasa benda tak akan jadi. So mesti ada faham apa role and responsibility antara data owner, antara proses owner, antara developer. InsyaAllah bentuk duduk sekali, kita akan menghasilkan satu wow. Itu yang menjadi hasrat lah. Ini adalah benar-benar saya tunjukkan apa yang dah dibuat peringkat universiti dalam bentuk dashboard dan sebagainya. Kita perlu ada kemahiran untuk buat mapping. Buat mapping supaya effort kita tu berbaloi. Banyak data, masa saya masuk ke UMK dulu, banyak KPI. Datanya mungkin tidak tersusun sebagainya. Bila kita buat kerjasama sebagainya, kita buat mapping adalah pemetaan supaya data yang kita submit kepada untuk Maira sama juga tersubmit untuk Maira, sama juga untuk Memorize. Bagaimana nak ambil daripada sumber data yang sama. Ini adalah proses-proses yang kita faham berkenaan dengan pemetaan. Ini pemetaan yang saya buat dalam fasa Plan Strategi yang barulah. Okey. Jadi kita sebelum saya masuk kepada bahagian teknologi, kita commercial break sekarang sekejap. Kita tengok video ini Kita tengok video bagaimana orang-orang yang berada dalam organisasi kita. Saya tidak akan buat uraian, cuma you akan nilai sendiri bagaimana watak dan juga perwatakan yang ada dalam organisasi. Adakah kita mengklasifikasikan high performance team ataupun so-so je lah. Kita tengok. Ini dia ambil daripada Performia, boleh tengok dekat YouTube. Okay, kita tengok kerja banyak, siapa nak buat? Macam mana agihan? Macam mana orang sekitar kita? Dia seorang saja.
Okey, kita dah tengok video masing-masing boleh muhasabah di mana kita boleh mainkan peranan kita. Kita memilih untuk menjadi orang yang berdepan, di tengah, menyusah ataupun sebagainya. Okey, masing-masing muhasabahlah. Baik, saya teruskan dengan berikutnya. Ini adalah penguasaan teknologi maklumat. Tadi kita dah berbicara tentang penguasaan sumber manusia. Yang kedua, kita tengok bagaimana kemahiran-kemahiran dalam penguasaan strategi. Sekarang ni kita lihat dari segi penguasaan teknologi digital. Kalau tidak kerana tajuk ini, kita dah menguasai digital. Sebab kita telah ada handphone. Segala macam saya sebut di awal tadi, tanpa telefon mengawal segalanya, kita tak rasa selesa. Tak ada internet ke sebagainya, kita dah rasa tak boleh buat kerja. Bayangkan kalau hidup tanpa teknologi. Saya membayangkan kalau dah dunia ini tanpa teknologi, ada pro and cons dia. Mungkin kita boleh travel dengan aman, tanpa diganggu oleh bos, tanpa dikacau oleh bos pukul 8 malam. Kita pergi tak ada istilah email nak kena baca. Hari ini tak boleh nak lagi. Kita duduk kat kedai kopi, orang ambil gambar. Kita hantar email, kita nak tunggu berapa lama dia boleh balas email. Kita hantar WhatsApp, kita nak tengok berapa lama dia boleh respon. Orang akan mengukur dah dengan kemajuan teknologi begitu. Tapi kita nak tak nak, kita kena terima. Perubahan itu adalah apa yang bermain di persekitaran kita. Yang menentukan hari ini atau esok dan akan datang adalah diri kita. Kita tentukan. Di peringkat universiti atau organisasi, dia meletakkan sasaran. Jelas tadi. Masa depan kita dipacu oleh KPI, petunjuk prestasi universiti. Key Performance Indicator. Yang tidak ada dalam KPI itu kita panggil KIP, Key Intangible Performance. Yang itu tidak diukur. Yang diukur adalah Key Intangible Performance, KIP. KPI. Yang tidak diukur Key Intangible Performance. Iaitu di luar yang sedar tanpa pengetahuan. Kita menentukan. Sama ada kita boleh buat baik ataupun sebaliknya. Kita menentukan hari yang cerah, hari yang gelap. Itu yang saya tunjukkan dalam gambar ini. Kita tidak mungkin kembali kepada masa dulu. Kita mungkin boleh berimajinasi. Kita mungkin boleh menceritakan nostalgia, kenangan-kenangan lalu mengusik jiwa pada anak cucu kita sebagainya kan. Dalam motivasikan pelajar-pelajar, dalam memotivasikan orang lain sebagainya. Kita mungkin boleh cerita. Tetapi untuk memahamkan mereka bagaimana dulu dan sekarang tidak mungkin dipikirkan dan tidak dirasa. Kalau kita cerita ubi kayu. Macam mana tok nenek moyang kita cerita di zaman Jepun ubi kayu sebagainya kan. Ataupun kita melihat benda ni sekadar televisyen. Perkongsian-perkongsian itu tidak dirasa secara menyeluruh. Sebab kita hidup, kata Rasulullah pada Sayyidina Ali, kita hidup di zaman kita. Maka kita latihlah benda ni di zaman kita, sesuai dengan zaman kita. So zaman kita zaman teknologi. Zaman teknologi, dan ini ialah kita berhadapan dengan satu situasi, dengan satu industrial revolusi. Saya rasa masa dulu pun tak diceritakan cara jelas apa nama IR 4.3. Bila keluar IR 4.0, barulah dia ada penceritaan semula. Apa dulu? Kita pun tak pernah sedar, tak pernah ambil tahu pun kan. Zaman-zaman berapa 90-an dulu kan. Benda tu dah ada. Sehinggalah bila ada oleh Klaus Schwab dalam World Economic Forum meng-highlightkan bahawa kita sekarang berdepan dalam industri 4.0 untuk revolusi industri. Yang ada sebut 4.0, ada yang sebut 4.0. Tapi tak apalah, yang penting 4.0 tu nampaklah dia punya begitu. Dan saya nak beritahu bahawa kita ni dah connected each other around the world. Bukan lagi connect yang biasa-biasa. Walaupun internet tu mungkin ada hambatan dia di peringkat bandar urban dia, di peringkat rural dia macam mana kan. Tapi tak apa, kita ambil population di peringkat nasional lah. Data-data yang dikeluarkan. Ini saya ambil data di peringkat Malaysia untuk tahun ini. Kita tengok number of population ada 32.57 million. Besar tu, bukan ni. Jadi yang connected ni, kita ada internet user, pengguna internet 27.43. Menunjukkan bahawa berapa persen? Banyak persen. Semua orang dah, coverage dia semua orang dah meluas. Kalau saya ingat zaman saya belajar dulu, paling mula-mula saya guna handset Alcatel lah, kalau tak salah saya. Saya tak pasti, saya tak pakai Nokia, saya tu rasanya Alcatel. Sekarang ni Alcatel dah jadikan mainan telefon besar kan. Kan dah berubah sekarang ni peringkat Asia world. Jadi kadang-kadang kita tak, maklumat yang saya sebutkan di awal penceritaan kita, kadang-kadang kita tak pernah kenal pun dunia Amerika, tak pernah kenal pun London. Sekarang ni maklumat daripada overseas kita boleh lihat sama ada kita nak tengok kat mana. Kan? Ustaz-ustaz sekarang pun dengan dunia yang berubah sekarang ni, ustaz-ustaz pun dah berubah. Kalau sebelum ni mungkin ada pro and cons lah. Kalau dulu kita suka pergi ke madrasah
dengar kuliah dan sebagainya kan. Kita hanya terhad dekat kampung kita saja ataupun dekat masjid atau surau. Sekarang ini kita boleh pilih mana-mana ustaz kita minat. Kita boleh tengok dekat YouTube. Bukan lagi kita bukan lagi memilih apa yang ada dekat kita. Sekarang ni kalau kita buat sentiment analysis menggunakan Facebook sekarang, kita berhubung dengan rakan-rakan kita. Boleh tak kita describekan dalam Facebook kita berapa ramai yang solid kawan kita yang betul-betul kawan kita yang kita kenal. Semuanya kita tak kenal. Ada setengah tu kan. Kita tak memilih pun gender. Kita lihat bacaan dia pun kita dah follow dia. Tanpa kita kenal dia ni anak berapa dia ni bujang ke, ada kahwin ke, dia ni background apa ni corporate leader ke apa sebagainya. Kita tak pernah mengambil tahu pun. Kita hanya mengikuti melalui penulisan dia. Bagus, kita share. Dan kita follow. Orang ni bagi cerita pasal agama, kita follow. Orang ni bagi pasal motivasi. Orang ni bagi cerita marketing, kita follow. Dan kita ada follow kita. Ini menunjukkan dunia semakin berkembang. Dan kita tak terhad lagi kepada maklumat. Cuma tinggal lagi adalah maklumat itu betul atau sahih saya sebutkan tadi. Tak pasti jangan kongsi. Itu selalu ditagline oleh MC dah. Right? Ini adalah pencantuman. Pencantuman teknologi semasa dengan yang baru. Ini kita panggil convergent. Convergent ni penggabungan antara teknologi dan juga informasi. Daripada macam mana nak jadikan maklumat, adanya data. Data dan juga maklumat, adanya penyampaian. Bagaimana kita internet ini boleh mempengaruhi kita antara internet kepada manusia. Pada kita sendirilah. Macam mana internet kebendaan disebut. Internet of Things. Sekarang ni orang tak cakap dah Internet of Things. Internet of Things ni hanya mengkisahkan kepada devices, perisian, perkakasan. Sekarang ni orang sebut satu istilah Internet of Everything. So we are talking on people, we are talking on process, we are talking on data, we are talking on thing tu sendiri. Itu kalau orang sebut Internet of Things, mungkin sebelum itu. Sekarang ni orang cakap Internet of Everything. Jadi kena faham frasa-frasa ini supaya kita faham. Bagaimana dunia robotik, bagaimana dunia artificial intelligence mempengaruhi. Kalau kita perasan, kita ambil contoh mudah. Kalau kita buat bisnes lah, ataupun kita nak beli buku. Bukan manusia yang bercakap. Kadang-kadang chatbot yang bercakap. Dia dah setting dah. Assalamualaikum tuan, boleh saya bantu tuan dia buka mana gini, umur berapa ya? Kita menjawab dengan robot. Barulah last kali lah, habis dia punya soalan, kita dah tanya macam-macam kan. Barulah dia ambil alih manusia. Barulah dia follow through, dia akan follow up dengan kita nak beli apa sebagainya kan. Menunjukkan bahawa kita ada setengah pendekatan itu sudah dibuat di peringkat robot ataupun zaman kita lah. Saya rasa yang ada dengan saya ni mungkin sezaman dengan saya. Permohonan UPU lah. Permohonan UPU. Kalau masuk universiti dulu kita katakan, masuk universiti satu kampung kecoh. Dan sekarang ni tak pelik dah. Satu kampung semua masuk U. Rumah jiran kita pun anak dia masuk U, kiri kanan masuk U. Permohonan masuk U pun boleh semak. Dulu kita kata nak mahu U pakai borang. Okey, teknologi pun dah berubah. Lepas masuk sekarang ni teknologi digital dah berubah, UPU pun dah jadi UPU online. Pergi beli nombor security password dekat BSN, bayar RM10 sebagainya kan. Kita pun dapat. Sekarang teknologi dah berkembang dah. UPU pula dah buat satu ni dah. Dia boleh dengan result kita dapat 3.2 contoh. Dia dah beritahu dah bidang apa yang layak. Dia dah ada elemen AI kat situ yang boleh sort dekat. Dia boleh predict dah kita, ni awak punya bidang ni tak boleh ambil ni, awak tak layak gini-gini kan. Dulu tak ada pilihan. Sekarang dah ada banyak pilihan. Kita boleh matchkan dengan pilihan kita dengan pencapaian semasa. Inilah yang disebutkan Internet of Everything, Internet of Things dan sebagainya. Ini adalah pendekatan saya sebut tadi, saya nak tanya ulang lah. Ini boleh lihat dalam internet dan sebagainya cara lanjut. Cuma saya nak beritahu bahawa degree of complexity-nya mungkin berbeza-beza. Kalau hari ini kita boleh menguasai kata intelligent, combination intelligent dengan information membentuk satu big data. Data-data ni banyak dah sekarang ni. Kalau handset kita pun ada limit dia. Anak saya semalam 2 hari lepas beritahu abah, handset ayat tak boleh dah sekarang ni, tak boleh nak WhatsApp ataupun Instagram, tak boleh nak guna. Sebab apa? Penuh dah. Saya kata tak apa, nanti abah balik, abah buat. Abah hantar dekat cloud. Kita pun tanya anak kita, apa email ayat? Kita hantar maklumat tu cloud. Macam mana kita backupnya data tersebut? Teknologi awan. Teknologi awan disebutkan cloud computing. Macam mana kita menggunakan cloud ini? Kalau komputer kita rosak, kita boleh recover balik data-data dengan syarat kita backup ke cloud lah. Itu teknologi. Dulu ada pen drive, ada hard disk, kita buat besar nak kena cucuk kan. Sekarang hard disk pun semakin nipis. Sebab dia mesra pengguna. Teknologi semakin canggih, laptop kita semakin nipis, kita bergerak pun dengan tanpa ada bawa apa-apa kan. Nak pergi presentation sekarang pun saya rasa dulu kena cucuk pen drive ke sebagainya kan. Sekarang ni tak boleh. Boleh buka dia punya Gmail, tengok dekat Gmail pun terus ataupun dekat Google Drive.
Teknologi menghambat keperluan kita. Kita lihat dari sudut pertanian umpamanya, petani-petani mungkin senang lenang tetapi dia perlu back in cost lah. Dia kena cost daripada cost beracun sekarang ni. Tak payah tunggu musim hujan nak pergi kan. Dia boleh guna drone sekarang ni. Cost drone pun agak tu juga kan. Jadi petani sekarang tak ada lagi nak turun ke ni secara nak buat semburan. Even nak menuai pun sekarang ni dah pakai mesin dah sekarang ni. Tak ada lagi nak banting. Zaman dulu saya rasa banyaklah kita boleh guna kan. Daripada jerami-jerami kita duduk kelah makan timun Cina kan. Duduk atas jerami dulu kan, bakar sebagainya kan. Sekarang dah tak ada. Macam mana dunia robotik menguasai. Ini saya sebutkan tadi, adakah bidang-bidang utama ini akan tenggelam oleh manusia dan akan diambil alih oleh robot. Tak mustahil ini kita akan tengoklah bagaimana perkembangan akan datang. Dan kita perlu melihat bidang kita ini sesuai dengan kita. Untuk boleh kita ini sesuai dengan bidang kita, kita kena berubahlah. Kena mengambil kira elemen-elemen yang ada. Orang sekarang dah malas untuk pergi ke kedai, duduk dekat rumah. Waktu PKP ni menunjukkan bahawa pentingnya teknologi. Ini yang pada saya menjadi satu baseline lah. Saya ambil pendekatan PKP, bagaimana kita duduk berkurang di rumah, makanan boleh sampai. Kita just pick up phone, pilih menu, bayar. Yang saya ada bacaan saya dapati bahawa dulu orang berkenal pasal e-wallet. Suatu masa nanti mungkin e-wallet akan tak ada e-wallet. Sebab orang boleh buat transaction secara FPX. Kalau e-wallet ni kita kena top up dulu kan. Top up ni, lepas tu duit ada tak cukup baru boleh. Sekarang ni boleh buat transaction. Maybank to you dah ada, Bank Islam ada, Bank Rakyat ada, CIMB ada, semua dalam FPX. Payment online lagi mudah. Tunggu ada order terus makan. Di peringkat di Japan pula dia dah keluarkan House Society 5.0 work sebagainya. Kita boleh suapadankan dengan persekitaran kita untuk improvekan dia punya ni. Kemudian dalam bahasa grant pendidikan sekarang ni, kalau nak buat grant, dia kena padankan kita ni berada dalam SDG goal yang mana. Kalau ICT SDG goal yang mana. Ini adalah menjadi satu syarat utama dah sekarang ni. Jadi kita kena lihat, bukan sekadar melihat gambar ni, tapi kena tahu kat mana apa zero hunger, apa no poverty, apa sebagainya. Bacalah sikit supaya kita jadilah ilmu kita. Dan juga saya terlibat dalam pasukan bersama dengan peringkat UA ataupun peringkat universiti saya sendiri dalam menerbitkan buku ni, iaitu Entrepreneurship Action Plan. Ini juga saya terlibat dengan tim UKM, dengan TNC Prof ni yang ada ni, TNCA kita. Prof Nik Mahiran juga terlibat dengan action plan. Lepas tu Prof Datuk Azizi, Prof Roslina juga terlibat dengan entrepreneurship. Dan saya mereka buku ni, di samping itu saya juga membaca apa yang dituliskan dalam ni. Jadi alhamdulillah lah saya dapat ilmu daripada bacaan yang ditulis. Dan ada buku yang dikeluarkan di peringkat kementerian. Ini kena baca jugalah. Saya cadangkan ambil masa untuk baca blueprint berkenaan dengan digital ekonomi dan juga dasar revolusi pengindustrian. Dua buku ini menarik minat saya untuk membaca, dan juga memahami nisbah lalu penglibatan saya dalam pelancaran dua buku ini, dan ada buku-buku lain yang dikeluarkan. Ini bersama dengan tim task force yang saya terlibat secara langsung juga pelancaran baru ini. Ini adalah buku yang saya sebutkan tadi, mengisahkan bagaimana kita boleh mengambil peluang dan mengurangkan jurang, bagaimana teknologi ini menghambat kita punya peningkatan produktiviti, bagaimana dia membantu untuk percepatkan urus takbir kita, menguasai asas IAT 4.0 dan sebagainya, ada diterangkan blockchain sebagainya. Tapi dalam sekarang pun saya nampak dah ada satu perkongsian berkenaan dengan scroll e-scroll menggunakan blockchain. Teknologi itu boleh tracing dan sebagainya lah. Ini adalah buku. Lepas tu yang ni adalah penekanan kita pada semua adalah kita kena kuasai di teknologi digital. Sekarang ni teknologi digital macam saya sebut tadi, sama ada kita mencari ataupun kita mendengar. Kita terus macam dekat Play Store, macam mana nak edit gambar, macam mana nak buat video. Sekarang dah banyak dah. Tak perlu kita tanya orang lain. Tak perlu kita mengikuti kelas khusus. Install dia punya CapCut, terus boleh buat video. Install lah dia punya macam-macam lah. Dia punya Remini kau untuk edit gambar kau kan. Even Photoshop sendiri pun dah ada dah version light yang boleh diinstall. Jadi semua berada dekat handset. Di mana kita berada, di mana di tak sebenarnya ada capaian internet offline pun dah boleh berlaku.
Ini perkembangan-perkembangan dari segi digitasi, digitalization. Ayat mudahnya adalah dari segi penukaran, hard copy, cara soft copy. So you boleh put everywhere lah kat mana. Ini adalah benda-benda bentuk yang disebutkan. Jangan perlu orang cerita digitalization ke apa dalam Melayu digunakan pakai digitasi. Dalam bahasa Melayu digitasi. Mendigitasikan daripada proses manual kepada proses online. Kalau kita lihat di pejabat-pejabat kita sekarang pun orang dah scan dah. Scan dah boleh jadi satu PDF. Tak nak tunggu data surat lambat. Kita boleh scan terus dapat. Lepas tu trigger notify dekat set masuk. Jadi kita boleh buat tindakan ataupun kita forward sebagainya. Lepas tu diceritakan berkenaan dengan digitalization. Digitalization ni adalah bagaimana teknologi bergabung dengan data digital untuk meningkatkan pendapatan dan juga mencipta budaya digital. Ini contoh mudah, kita ambil contoh mudah je, tak payah ambil jauh-jauh. Bagaimana kita nak install, katakan kita tak ada kita menggunakan Microsoft Excel. Sekarang ni dalam Google tu sendiri dah banyak dah. Dah ada Google Sheet. Menggunakan Google Sheet pun sendiri dah letakkan secara cloud dan sebagainya. Itu adalah perubahan dari segi data dan juga teknologi itu sendirilah. Kemudian kita diceritakan dengan satu keadaan baru dalam era baru disebut sebagai digital transformasi. Digital transformation inilah orang menggunakan pendekatan antara aplikasi dan juga sistem. Kalau cerita-cerita tu tak nak, kalau boleh orang nak, kalau boleh ICT ni nak convert semua skalanya lah. Nak bentuk sistem. Dia user pun dah boleh beritahu dah ICT. Saya nak sistem dashboard, saya nak begini, saya nak begini. Saya boleh buat analisa peluang dan juga risiko. Untuk menilai dalam satu dashboard kita sebut tadilah contoh. Ini saya sebutkan tadi bagaimana kita budaya kerja kita kena ubah. Cara kita berfikir juga kena beralih daripada pemikiran tradisional kepada yang digital. Bagaimana kita lihat kursus-kursus online MOOC macam mana kita boleh lihat hybrid sekarang ni dalam teaching and learning. Orang nak tengok. Even Combo sekarang pun dalam bulan 11 ni pun kita dah guna pendekatan hybrid. Ada yang boleh datang fizikal, ada yang tak boleh datang fizikal, kita akan apa-apa dekat Maya, Zoom dan sebagainya. Ini juga pendekatan-pendekatan yang boleh menyesuaikan padan kita dengan tahun-tahun akan datang. Yang diasratkan dalam rangka teknologi tindakan ekonomi, dia kata yang pertama menyediakan pilihan pembayaran tanpa tunai. Kalau kita lihat kalau kita nak renew otak, sekarang ni pun JPJ pun dah tak pakai dah, dia tak pakai tanpa tunai dah. Dia suruh kita transfer terus dalam akaun JPJ. Jadi tak ada cash. Jadi kuranglah orang nak curi duit dah sekarang kat kaunter kan. Contohlah. Begitu juga dengan perkara lain iaitu menjelang 2025 nak pastikan 100% penjawat awam ni celik IT. Saya rasa tak tunggu 2025, sekarang pun dah celik. Tinggal lagi bagaimana kecilikan itu memberi peluang atau ruang untuk kita berdaya saing. Saya nampak itulah kacamata saya. Dan dari segi penguasaan kita kepada digital yang saya rasa agak menarik juga, kita juga harus berterima kasih di sebalik ujian daripada COVID itu sendiri. Sebenarnya banyak benda-benda yang kita terpaksa dekat secara maya. Kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita mungkin pergi satu hari sebelum, one day before, kita check in dekat somewhere, kat hotel, malam tu kita jumpa kawan sebagainya kan. So ada peluang lah, menariknya pro di situ kan. Tapi sekarang ni dunia sekarang mengubah segalanya. Berkemungkinan saya kata kalau kita jumpa dekat airport, orang tak tanya dah, you nak pergi ke mana? Nak pergi masyarakat Kuala Lumpur? Tak ada lah. Berkemungkinan. You nak pergi mana? Saya nak travel ke London. Saya nak pergi. Banyak vocation dan sebagainya. Dia tak ada lagi tujuan mesyuarat. Kerana apa? Sebab orang dah biasa dah. Dah biasa dengan norma baru. Ada yang pakai Google Meet. Dulu kita tak terdedah pun Google Meet tu apa. Saya pun kadang mengguna je. Tak ada nak menggunakan agresifly secara Google Meet. Kita banyak mesyuarat secara fizikal dan sebagainya. Bila tamparan tu datang, so kami kena bersedia. Bersedia bukan sekadar mengajar orang, tetapi kena buat manual. Ataupun soalan-soalan ditanya tu, kami tak sempat pun explore. Ada yang terbaru daripada UMKI. Dia ada satu host dengan web program, webinar dan sebagainya, menggunakan Emit. Kami pun tak pernah terdedah. So apa yang kita lihat sekarang ni adalah kita nak cuba perluaskan. Mungkin tempat lain dah banyak dah pakai Zoom. So sekarang ni saya dah bincang dengan staff untuk berikan Zoom ni pada semua PTJ. Saya bincang dengan Zoom Malaysia, dengan Zoom Singapura baru ni untuk kita dapat. Sekarang ni alhamdulillah kita tengah dalam proses perolehan untuk kita bagikan akaun Zoom ni pada semua PTJ. Sebab PTJ dah merasa dah bahawa Google Meet sekarang ni limitasi dia hanya 100 orang. Bila mana business plan tu ditukar daripada 250 kepada 100 orang. Kalau nak 250 kena subscribe dia punya business plan lain.
Jadi kita tengok ada yang kata penilaian kita buat Zoom lebih menarik daripada yang lain. Jadi kita nak try Zoom pula lah, kita beli akaun Zoom pada PTJ lain. Dan alhamdulillah hari ini kita pakai Webex yang kita luluskan perakuan teknikal untuk Jabatan Pendaftar menggunakan Webex lah. Okey, ada juga Microsoft Teams yang dapat free daripada kementerian lah. Ini adalah benda-benda yang bentuk literasi. Tak perlu lagi kita menunggu orang lain. Jangan pula kita rasa, oh yang ni kena tanya CCI ni. Macam mana nak buat Webex. Kadang-kadang boleh belajar dengan Cik Syafiq. Cik Syafiq bukan background ni. Kami pun belajar dengan Cik Syafiq Webex ni. Banyak sebab dia dah banyak dah buat host mana-mana kursus, mana dia lebih expert. Dia pula ajar saya, Cik Wan nak buat visual kat sini. Yang hari ni pun Cik Syafiq buat ni. Ni bukan background ICT. Nak beritahu bahawa literasi ICT ataupun post layer support bukan lagi bergantung sepenuhnya pada ICT. Kadang-kadang penguasaan tahap literasi itu pada saya, alhamdulillah, saya terima kasih sebab mengurangkan scope of work kami dan kami boleh tumpu yang perkara besar dalam tujuan untuk menaik taraf dan sebagainya. Okey, dan kita lihat kita ni mungkin ni satu benda yang baru juga lah. Benda baru dari segi clustering lah. Saya mengclusterkan maklumat-maklumat ini dalam bentuk begini. Kalau kita sebut apa akaun media sosial yang kita tahu. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, cuma kita tak grouping. Ada ni bacaan saya grupkan ada tujuh jenis media sosial mengikut jenis. Kalau kita kata untuk tujuan sosial media, rangkaian network ini, kita gunakan Facebook, LinkedIn. Kalau corporate style, you kena faham analogi ni. You kena faham dia punya algoritma. Setiap sosial media berbeza-beza. Selang sela masa dia akan ubahkan algoritma. Dulu kita mementingkan likes, ataupun kita mementingkan followers ataupun jumlah sharing. Sekarang ni algoritma dia tidak begitu. Sama juga dengan Instagram. Bagaimana dia punya Instagram sekarang ni, dia dah ada reel. Dia nak compare dengan TikTok sekarang ni nak. Jadi tengok dia dah mengubah keadaan. Kalau dia tidak ubahkan di Instagram, macam mana dia nak mengikuti cabaran semasa dengan TikTok dan sebagainya. Kita mungkin ada semua dan mungkin kita tak kuasai. Tetapi dalam apa yang saya nak tekan di sini, inilah kita sebut sebagai code of ethic. Etika harus dilihat. Sebab tamparan kita hari ini adalah sekali kita buat silap dan sebagainya, dia akan beri kesan pada semua. Contohnya terpalit dengan isu. Katakan kalangan pegawai kita dah beri peluang untuk bekerja pada rumah. Tengok dia buat live. Kad pejabat tak ada, hantar WhatsApp tak balas, buat panggilan telefon tak angkat. Tiba-tiba tengok dia buat live. Ini isu integriti. Kadang-kadang post jual beli dekat Sokmed kan. So itu kadang-kadang kecanggihan teknologi mengurangkan kecerdikan kita. Selampau bebas sangat, kita share segala-galanya tanpa melihat. Kalau masuk ada yang bagi pandangan, bila ada challenge dekat Facebook, kita pun berlumba-lumba. Dalam satu hal, berani pula kita exposekan gambar kita dalam menyahut cabaran challenge tanpa kita lihat security. Jadi kita bincangkan sebab kita dah biasa huri-huri macam tu kan. Kita tak faham maklumat dia, algoritma dia, security dia macam mana kan. Kadang-kadang saya nasihatkan buat saya berhati-hati dalam soal gitulah sebab tak semua benda kita boleh post. Ada benda yang kita rasa privasi kita tak boleh kita hidangkan. Janganlah masuk challenge sebarangan. Jangan klik URL yang tidak dikenal pasti, itu spamming atau scam dan sebagainya musim-musim ini. Ini saya tanpa bicara, saya tunjukkan grouping yang ada supaya masing fahamlah, oh saya ini dalam kategori rangkaian sosial sebab saya ada Facebook. Saya tidak ada lagi Reddit untuk komuniti dan forum perbincangan. Sekarang saya dah banyak join Clubhouse. Ada setengah tu sambil nak pergi di pejabat, kita boleh klik je Clubhouse. You tengok dekat Play Store ada Clubhouse, boleh join. Banyaklah orang-orang cerita secara Clubhouse, kita mungkin tak tengok muka dia, kita mendengar apa yang diceritakan. Itu adalah sosial media yang banyak latest one. Dan orang bercakap pasal the importance of social currency. Orang sekarang bercakap bukan soal duit. Duit sekarang bukan duit yang kita nampak RM tu. Sekarang ni orang bercakap pasal currency secara media sosial. Orang tidak ada kelulusan akademik yang tinggi sekalipun, jika berjaya menguasai followers, bila boleh mendapat followers 1 juta sebagainya, you lantinglah apa sebagainya, you campaklah sebagainya, followers akan like je, setuju. Sebab itu pentingnya numbers of followers. Kalau you nak jadi YouTubers, kita nampak dekat UMK ni ada Dr. Ikram. Dia dah dapat penganugeraan daripada YouTube. Di samping itu ada juga orang melihat YouTube ini beri duit dan sebagainya. Lihatlah bagaimana ruang-ruang you boleh
Kalau you rasa kita berani untuk menceritakan berapa second kan, dia ada had dia, tempoh dia, kita buatlah TikTok. Tapi sebagai penjawab awam, kadang-kadang kalau boleh kita kena jaga ruang-ruang untuk universiti tu. Kita gunalah ruang-ruang, okey ini kita sebar luaslah kita punya informasi-informasi universiti di samping kita buat TikTok untuk kita. Ada ruang contribution kita pada universiti ya. Jangan buat TikTok manjang lah. Kerja tak jalan macam tadi lah. Nak buat TikTok tak ada masalah. Nak buat Facebook tak ada masalah. Tapi outcome dia di mana? Supaya kemudian hari kita tidak dipersoalkan. Kerja tak buat, tapi duduk lebih kepada sosial media. Kalau kerja jalan, ini bagus, semua bagus, insyaAllah saya percaya bahawa benda itu tidak akan menjadi perbincangan hangat dan sebagainya lah. Dan satu lagi penguasaan yang harus dikuasai pada hari ini untuk tujuan presentation sebagainya, untuk delivery kita gunalah pendekatan infografi. Yang ni saya tidak akan menguraikan panjang sebab selalu saya ada buat satu kelas yang ini pun by invitation. Kalau ada kita akan buat sebagainya. Jadi saya nak beritahu bahawa dunia infografi sekarang ni adalah dunia yang boleh dipermudahkan. Orang tak nak lagi melihat paper-paper yang 8 paper, 7 paper, 6 paper kan. Nak bentang. Jadi kalau boleh you precisekan benda tu dalam 3 slide. Apa you nak? Nak buat apa, duit banyak mana, outcome macam mana. Straightforward. Dalam 3 slide untuk tujuan pembentangan. Dan kalau kita ni kadang-kadang kita ni mengganggu masa orang lain. Pendekatan tak kena sebagainya, mengambil masa dan tempoh panjang. Yang sepatut boleh teruskan ini adalah bacalah dekat YouTube at least 5 minute pitching. Bagaimana we can deliver dalam bentuk visual content, macam mana kita boleh negotiation dalam 5 minute untuk pitching. Akhirnya dapat RM yang banyak contohlah dalam contoh dapat geran dan sebagainya. Ini kelas-kelas yang saya buat sekadar testimonial yang saya buat, dapat invitation daripada klinik dan luar, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Ini saya dah ceritakan tadi bagaimana kita boleh menggunakan teknologi yang sekarang ni tanpa kita menggunakan ni, adalah yang storan yang free teknologi awan, kita boleh plug and play balik, boleh recover. Tapi janganlah gunakan salah guna storan kita pun bila semua orang dah sumbat kat sini mentang-mentang free, sumbat segala macam. Lagu pun masuk, video pun masuk kan. Sekarang ni insya-Allah itu kawalan manual. Itu saya sebut tadi code of ethics dengan code of conduct. Yang ni kita akan buat juga, kita akan tengok berapa ramai yang simpan musik-musik dan kita akan kawalkan dengan satu garis panduan. Supaya benda macam tu tidaklah dijadikan benda personal pun backup kat situ kan. Gambarnya banyak kan, dia punya videonya macam-macam kan. Bukan takat itu saja. Itu kita akan buat screening dan sebagainya lah. Okey, ini saya tunjukkan bagaimana dia punya Microsoft sendiri pun kita dah tak ada pakai CD-ROM lagi dah. Kita just plug and play, kita just masuk keyword serial number, semuanya berada dalam teknologi awan. Ini dari segi satu lagi bab terakhir untuk saya kongsikan sebelum saya tamatkan, iaitu dalam kita menghayati keperluan teknologi digital, kita harus ingat bahawa kita juga dihambat oleh perkara-perkara keselamatan di alam cyber. Saya bukan orang yang tepat untuk menceritakan keselamatan cyber, tetapi saya berkongsi apa yang saya tahu. Mungkin kita kena panggil MC, mungkin kita kena panggil digital signature ke cyber security untuk ceritakan keselamatan cyber lah. Temu saya mengambilkan semangat ini untuk saya mengingat saya juga akan bertabir di samping kita mengenal apa itu teknologi tadi. Okey, pada 12 Oktober lepas kita telah dihidangkan ataupun telah diberitahu bahawa ada pelancaran berkenaan dengan plan strategi keselamatan Malaysia. Sebab dah banyak you tengoklah cerita pasal apa saja, pasal Israel. Kita boleh serang melalui sosial media sekarang ni. Kita tak perlu lagi berperang. Tetapi peperangan yang paling, kalau kita relate dengan Islam, peperangan yang paling besar adalah peperangan jihad kita melawan hawa nafsu. Tak apalah, itu kita tolak tepi. Itu perkara asas dalam pendekatan Islam. Tapi dalam pendekatan untuk tujuan kemaslahatan yang ada sekarang ini, kita kena faham bahawa kita sekarang ni dah ada satu govern dah dah secure lah, bila mana di peringkat Malaysia sendiri pun dah keluarkan plan dan dia dah ada pendekatan yang telah buat lah supaya kita selamat dan sebagainya. Ini saya juga kongsikan, ingat bahawa sebenarnya di peringkat mana-mana kita layari internet di universiti sendiri pun kita panggil IPAM, Internet Protocol Management Internet, yang boleh kita kawal. Jangan tak sedar pula staf kita. Baru ni saya tengok, saya jumpa dengan staf saya, Cik Fadli, saya kata saya nak tengok ataupun saya jumpa Cik Zariman baru ni, saya kata saya nak tengok berapa ramai yang masuk lama-lama yang tidak sepatutnya. Tapi sebenarnya di peringkat kita pun kita dah block dia punya proses-proses dasar-dasar ICT peringkat universiti lain pun sama.
mana-mana yang kita dah blok siap-siap lawan-lawan yang tidak sepatutnya. Cuma ada tendensi, ada usaha untuk ke situ tu kita tengok. Oh, bila saya tengok ada juga ya, ramai juga yang pergi nak, yalah boring-boring kan. Dia nak test, nak try tengok masuk ke tak kan. Itu berada dekat level surface web yang level atas. Level atas pun kita dah lock, ada lock file. Cuma kita tak bukalah. Kalau ada isu bangkit, kita akan buka. Berapa ramai yang cuba pergi nak cuba masuk laman web gini sekian kan. Cuma nak cerita kat sini adalah bagaimana jenayah cyber tu boleh berlaku. Dia akan berlaku cyber crime ni berlaku dekat dark web. Inilah orang-orang dia punya penjahat terkenal ke sebagainya kan, dalam bahasa mudah tadi, gangster membeli ganja ke, membuat pertukaran senjata api, dia akan berlaku dekat dark web. Ni saya tak nak cerita lah. Ada segi security lain, itu mungkin dalam bab security lah, saya tak nak sentuh detail. Ada pada sikit sebanyak ilmu lah. Ini adalah bagaimana data breach. Data breach maksudnya dari segi pelanggaran data yang berlaku. Bukan setakat kita saja, kita tak khawatirlah kalau peringkat industri, sebab di peringkat industri sendiri pun, di big company pun macam Facebook, Macintosh, Ozzy sebagainya kan, dia pun terdedah dengan data breach ni. Data breach ni masuk pelanggaran sebagainya lah. 419 million Facebook user expose. Kita pun setakat tu data UPU data kebocoran data UPU pun kita dah gimmick lah. Kat mana? Ini data besar lagi ni. Jadi kita kena pastikan data-data kita itu perlu dipastikan tidak disebar luas. Ada had dia. Lebih-lebih lagi benda yang simple je dari segi IC number kita kena palang di sebelah tepi kan. Ini adalah saya tunjukkan sedikit sebanyak bagaimana data breach itu boleh berlaku. Kita banyak buat pendedahan dari segi passport number, picture. Kita tak sedar. Banyakkan sekarang ni, password kita simpan dalam handset kita kan. Kita nak dianggap sebagai bahasa mudah cookies lah. Kita tak nak login banyak kali, kita pun simpan username password cookies supaya next time kita tak perlu lagi nak ingat, nak tulis lagi. Kita terus kan. Tapi bila handset kita rosak, kita hantar kedai. Contoh kan. Kita lupa bahawa benda maklumat kita telah terinstall kat situ. Credit card number, orang boleh. Begitu juga dengan komputer. Be careful komputer kita tiba-tiba kita rosak. Kita pun pergi repair komputer kita kat somewhere kat kedai. Kita pun data-data sebenarnya dah backup, dia dah ambil. Betul dia backup, dia masuk kepada somewhere dia akan masuk balik data kepada setelah di format. Tetapi dekat dia tak buang. Takkan kita nak tengok boleh tak nak pastikan dia buang ke tidak? Takkan kita nak tanya macam tu kan? Kita pastikan notebook kita siap, kita bawa balik. Kita tak pasti bahawa itu juga pendedahan. Kita sekarang bukan setakat pendedahan yang kita sengajakan, tetapi kita sendiri dah berani. Sebab apa? Contoh macam saya sebut tadi, handset kita pun dah synchronize dengan Google, dengan lokasi kita. Dan kita pergi somewhere pun kita tahu lokasi mana kita duduk. Kan? Kita dah sync dengan Gmail, kita dah sync dengan cloud semua sekali. Jadi itu pun sebenarnya dah ada pendedahan. Tetapi bagaimana kita lihatlah pendedahan itu sama ada besar ataupun kecil, level of complexity dia. Okey, begitu juga dengan data pelindungan peribadi, ini menjadi hak dan keutamaan pada kita untuk kita letakkan sebagai human right dan sebagainya. Okey, ini saya kongsikan. Sebelum last saya kongsikan, you boleh buat sendiri Ini menarik juga. Salah satu tips you boleh tengok macam mana website ni, I've been found. You masuk kat website ni, masing-masing buat sendiri lah. Tak payah nak, saya tak akan guide dekat sini. Masing-masing tengok, masukkan email masing-masing. Dalam satu website you tengok berapa banyak email kita yang telah kita guna tempat lain, secure ke tidak dengan kontak keselamatan kata laluan. Dia akan bagi cadangan. Saya dah buat, beritahu saya banyak diguna dekat Canva, dekat ni. Jadi dicadangkan tukar password. You tengoklah, buat masing-masing buat, saya tak perlu tanya, ambil alamat ni, sama ada kita kena pound ataupun tidak. Ini tujuan selamatan asas lah. Okay. Dan secara akhirnya, saya harapkan 4 perkara saya sebutkan tadi, macam mana kita kena kuasai untuk tujuan konteks pembangunan semua manusia, khususnya kepada potensi diri kita kena kuasai dari segi pengusahaan dan juga maklumat. Kemudian saya terarahkan juga dari segi penguasaan untuk strategik itu sendiri, kita kena ada ilmu strategik lah. Kita boleh cakap pasal KPI, boleh cakap pasal performance base, boleh cakap pasal outcome, bottom line kan kita kat mana. Lepas tu kita boleh cakap pasal teknologi semasa yang saya sebutkan tadi supaya tidak disalahguna. Kita boleh cakap pasal keselamatan yang ada dalam maya, how secure we are, bagaimana kita boleh expose diri kita, bagaimana kita boleh share dan sebagainya. Itu menjadi tanggungjawab bersama lah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian. Jadi saya kembalikan semula kepada Puan Moderator
untuk meneruskan slot seterusnya lah. Kalau ada sesi soal jawab dan sebagainya, mana boleh jawab. Silakan. Okay, terima kasih banyak Yang Berusaha Teknologis Wan Azli bin Wan Abdullah, Pengarah Pusat Komputeran dan Informatik Universiti Malaysia Kelantan. Okay, kita akan buka sedikit ruang memandangkan masa kita agak terhad. Kita akan buka sedikit ruang untuk sebarang persoalan atau pertanyaan daripada hadirin sekalian. Jika ada, boleh unmute mic masing-masing untuk bertanyakan terus kepada penceramah ataupun untuk menulis di ruangan chat. Sementara itu, ada dikongsikan oleh Encik Syafiq form untuk kehadiran bagi sesi ini. InsyaAllah kita akan sediakan e-sijil yang akan dihantar terus ke email masing-masing. Okay, so kita tunggu ada persoalan. So satu perkongsian daripada teknologis Wan Azli bin Wan Abdullah yang santai, sangat padat dan sampai dengan penuh pengisian yang penting yang perlu kita ambil perhatian. Okay? Kalau tak ada sebarang persoalan, tadi pun penceramah telah pun memberikan key takeaways untuk kita ambil perhatian daripada apa yang disampaikan, rumusan daripada apa yang disampaikan, dan insya-Allah kita berharap perkongsian yang sangat bermanfaat ini dapat kita apply dalam urusan seharian kita. Okey, jika tak ada sebarang persoalan, kita boleh teruskan dengan sesi fotografi. Mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk bukakan kamera supaya Ada soalan tu maksudnya faham dah belakang dah. Alhamdulillah. insya-Allah semua faham. Okay. Okey. So, mohon kerjasama para hadirin untuk buka kamera masing-masing supaya tim teknikal HRD Cik Syafiq boleh mengambil gambar untuk pelaporan dan sebagainya. Okay, silakan. Okay, kalau bersedia Cik Syafiq, boleh teruskan? Okey, sebentar ya, saya tengah set. Alright. So, viewing background, saya boleh keluarkan dulu. Sebentar saya nak. Okay, kita bagikan sedikit ruang buat Encik Syafiq. Okey, saya share. Sebentar, sekali lagi. Okey, ready satu. Sekali lagi. Okey, baik. Right, okay. Mewakili rakan kerja Bahagian Pembangunan Sumber Manusia HRD Pejabat Pendaftar Universiti Malaysia Kelantan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada Tuan Pengarah Pusat Komputeran dan Informatik UMK, CCI UMK yang berusaha Teknologis Wan Azli bin Wan Abdullah selaku penceramah pada hari ini serta tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian meluangkan masa kekal sehingga sesi ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim HRD di atas peluang dan ruang yang diberikan, terutama buat Yang Mulia Raja Azlan bin Raja Ismail, Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Pendaftar. Okay, semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat buat kita semua. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu adalah kekurangan saya. Maafkan segala kekhilafan yang ada sepanjang mengendalikan program ini. Teruskan memberi sokongan dan mengikuti syarahan pentadbir Universiti Awam untuk siri-siri yang berikutnya. Salam hormat, salam satu UA. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Salam. Saya Siti Sohaila, moderator pada hari ini. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih. Salam.